Wallahi tak merendahkan sedikit pun keilmuan guru saya, guru Quran saya dalam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan berkat daripada tajuk yang sangat baik untuk kita bincangkan. Bukan bererti saya lebih baik dari segi bacaan Quran, ilmu Qurannya, tetapi sedikit sebanyak mudah-mudahan saya pun dapat manfaat untuk melahirkan generasi Al-Quran. Daripada unggulnya Al-Quran ini, kita nak lahirkan generasi yang Quran itu menjadi pakaian dalam kehidupan mereka. Kita tak nak mereka ni hanya pandai membaca Quran. Kita tak mau generasi kita nanti hanya pandai melagukan Al-Quran. Kita tak mau generasi kita nanti hanya pandai untuk menterjemah Al-Quran. Tapi kita nak Quran itu menjadi pakaian kepada diri mereka. Mudah-mudahan memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So insya-Allah dalam slot kita pada pagi ni, insya-Allah saya bersama hampir 100 orang daripada pelajar-pelajar, daripada mahasiswa tahsin Al-Quran, dan kita juga secara live di Facebook. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jadi saya mohon kawan-kawan di Facebook bantu untuk share dan sebarkan pada orang lain, bantu untuk tag. Kita faham waktu-waktu peak hour ni orang duk tengah bergolek, berlena sakan ni kan. Jadi of course menjadi kesukaran daripada algoritma Facebook sendiri untuk nak memaparkan live yang bersifat kepada pengajian ataupun pendidikan. Kalau buat menari, kalau buat bergolek, hak tu senang kan. Tapi tak apa, insya-Allah saya yakin ramai orang yang boleh untuk bantu untuk sebarkan, saling-saling kita menumpang ilmu kepada ilmu syafaat Quran, insya-Allah. Pagi tadi kita dah besar-besaran untuk slot tajwid. Alhamdulillah, ribuan orang yang menonton, ribuan orang yang join. Tadi kita berbahas tentang khalkhalah bersama dengan Muhaffiz Ustaz Arash Al-Hafiz, guru Quran kami lah di Darul Murtada. Dan Alhamdulillah sekarang slot khas bersama dengan mahasiswa tahsin Al-Quran. Saya sekadar berkongsi apa yang saya mampu je lah. Of course dari segi ilmu, dari segi kemampuan ilmu, saya yakin ramai daripada dinda-dinda kekandas yang ada dalam ni jauh lebih baik. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan sahalallahu tariqan ilal jannah untuk kepada kita semua. Mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu tajuk yang sangat baik yang diberikan oleh pihak penganjur anjuran pusat kurikulum UNISYAM mahasiswa tahsin Al-Quran ini, untuk kita berbincang bagaimana nak melahirkan generasi Al-Quran. Bila sebut nak melahirkan, is how for us to duplicate, ataupun untuk kita melahirkan a new protege dalam satu-satu bidang. Untuk kita nak melakukan satu-satu benda, maka mungkin senang untuk diri kita. Kita nak makan nasi, senang kita ambil nasi bola mulut, senang. Kita nak minum air, kita ambil air, tuang bola mulut, kita minum air. Tetapi untuk kita memaksa orang buat apa yang kita buat itu sangat susah. Untuk kita nak bawa satu-satu manusia untuk melakukan apa yang kita berkehendak itu sangat-sangat susah. Sebab tu dalam pepatah dia kata apa? Kita boleh tarik kuda ke sungai, kita boleh tarik kuda ke tempat minum air, tetapi kita tak boleh paksa dan buka mulut dia untuk minum air. Begitu juga kepada anak-anak. Kita boleh mendidik dia untuk dia menjadi generasi yang cinta kepada Al-Quran, tetapi kita tidak boleh menentukan untuk menjadikan dia orang yang macam yang kita nak. Sebab apa? Allah lah yang memegang hati-hati sekalian makhluk. Sebab tu Nabi SAW sentiasa didik kita dengan doa. Nabi didik kita, ya mukhallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ni hadis Nabi SAW. Nabi sendiri minta pada Allah, ya mukhallibal qulub, wahai Allah yang mentadbir hati-hati, yang membolak-balikkan hati-hati manusia, hati-hati sekalian makhluk, tsabbit, teguhkanlah, ikatkanlah hati kami ini, qalbi ala dinik, dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Maka sebaik-baik dalam ketaatan, sebaik-baik dalam ibadah, maka sudah pastilah tidak dapat kita nafikan adalah Al-Quran. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kedudukan hadis pada 1896, kata 1865, kata Nabi SAW, afdalu ibadati ummati. Nabi kata apa? Qiraatul Quran. Sebaik-baik dalam kalangan, sebaik-baik ibadah kepada umat aku, ni Nabi sebut. Nabi SAW mengatakan adalah dalam bab membaca Al-Quran, dalam bab mempelajari Al-Quran, dalam bab menguasai ilmu Al-Quran.
Malah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahawa kelebihan pada hadis membaca Al-Quran ini. Maka Al-Quran ni bukan kaleng-kaleng. Al-Quran ni bukan biasa-biasa. Al-Quran ni adalah satu bentuk mukjizat yang sangat luar biasa. Malah para ulama menulis dalam kitab mereka, kelebihan di antara kelebihan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah Al-Quran. Rasulullah ada banyak mukjizat, ada banyak kelebihan, tetapi di antara benda yang menjadi ultimate, kalau kita main game ni dia ada skill, lepas tu yang paling power adalah skill ultimate dia. Dan ultimate kepada kelebihan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila diberikan Al-Quran. Tu the best among the best mukjizat kepada Rasulullah sehingga bertahan sampai hari ini. Kalau kita tengok mukjizat yang berlaku ketika perang Khandaq, ketika Allah memberikan keluarnya air daripada jari jemari Nabi SAW, maka mukjizat itu berlaku hanya 1400 tahun yang lepas ketika perang Khandaq dalam bulan Syawal. Ketika berlakunya mukjizat dalam perang Khandaq juga, ketika sahabat Nabi SAW masak seekor kambing, anak kambing yang kecil, maka Allah memberikan mukjizat asbab Rasulullah, berkat Rasulullah, maka hidangan tu tak habis-habis. Walaupun dihidangkan kepada ratusan orang yang hadir, secara adatnya kambing tu boleh cukup kepada berapa orang sahaja, tetapi dengan mukjizat Rasulullah maka makanan tu tak habis-habis. Kita jangan buat dolak pula, pergi di kantin beli nasi sebungkus, lepas tu ajak makan satu fakulti, bengong kita kan. Sebab kita tak ada apa-apa. Tapi Rasulullah adanya mukjizat tersebut, yang mukjizat tu dah berlaku bila? Berlaku dulu 1400 tahun lepas, sekarang dah tak berlaku. Tetapi di antara mukjizat yang kekal sampai hari ini, yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sampai kepada kita sehingga hari ini, khusus pula kepada ni mahasiswa-mahasiswa yang cintakan Al-Quran, yang lazim mereka dengan Al-Quran, adalah Al-Quran itu sendiri. So saya nak minta jasa baik kepada adinda-adinda saya yang berada di Google Meet, mohon boleh, kalau boleh buka kamera, at least saya boleh tengok rupa antum, boleh tengok antum. Adab dalam berguru ni, saya bukan guru antum sangat, tapi dalam saya pun nak belajar dengan antum. Adalah apabila kita boleh melihat wajah anak murid, kita boleh melihat wajah guru. Dalam ni kadang-kadang walaupun dia kawan kita dalam kelas, tapi dia juga guru kita, maka kita tengok muka dia, kita dapat pahala. Sebab disebut oleh para ulama tasawuf, dia kata apa? Cukuplah bagi satu ilmu pada seseorang untuk meletakkan diri dia sebagai ilmu kita, guru kita. Maksudnya kalau satu je ilmu yang kita pernah dapat kat dia, kita pernah belajar kat dia huruf alif dia pernah ajar alif, lepas tu meninggal, ataupun dia ajar alif, lepas tu dia terus buat kerja lain, cukup menjadikan dia sebagai guru kita. So sama kawan-kawan kita pun adalah guru kita. So tengok muka dia, kalau tengah main game sakit hati dapat dosa kan, dah lah tak pro kan, lepas tu cakap banyak kan. Kalau duk sembang saja mungkin dapat dosa, sebab kawan kita dia suka sembang, gajah terbang kan. Tapi dalam Al-Quran, ketika kita mengiktiraf dia sebagai guru kita, maka kita dapat pahala insya-Allah. Yang tak ada kamera janganlah gagah pergi pinjam kamera jiran sebelah pula, tak ada, tak apalah. Yang ada tu usahakan untuk kita ini buka, agar at least kita boleh dapat manfaat yang mudah-mudahan lebih baiklah. Siapa yang tak buka, kita sumpah jadi peti ais insya-Allah. Yang saja tak mau buka. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah, tadi berdasarkan hadis yang pertama kita bacakan, Nabi kata apa? Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik afdal ni, kalau kita baca dalam nahwu saraf, afdal ni apa? Isim tafdil. Afdal ni isim tafdil. Kalau fadilah itu adalah kelebihan, maka sebaik-baik kelebihan. The best among the best dalam bahasa Inggeris dia. Isim tafdil ni macam kita dengar azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menggunakan akbar itu adalah isim tafdil. Apabila digunakan dengan isim tafdil, maka kita faham, maka itu adalah yang paling tinggi, yang paling baik, yang nombor satu superior, yang duduk di atas sekali, ultimate. Maka Nabi kata apa? Sebaik-baik dalam beribadah adalah dengan Al-Quran. Sebab tu bila sebut dengan Al-Quran ni the only benda yang Allah jadikan yang saat kita baca dapat pahala, kita mendengar dapat pahala, kita tengok dapat pahala. Maksudnya tak penyegan sungguh ni, habis meta ni penyegan, tengok Quran boleh pahala dah
Kan? Tak larat nak tengok Ustaz, dia kata mata saya ni juling Ustaz, mata saya dia ni tak apa nak rabun-rabun ni Ustaz. Kan? Kalau tengok Lisa Blackpink jelas lah, tapi kalau tengok Quran ni dia rasa tak apa nak clear sangat. Maka dengar Al-Quran itu dah dikira sebagai pahala. Dengar Quran, dengar. Kan, duk dengar lagu tak tuntuang, dengar lagu tut lagu aiskrim apa semua tu tak dapat pahala. Confirm tak dapat pahala. Tersebut dia bukan khilaf dah. Tetapi apabila mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran, maka confirm boleh pahala. Sebab tu Quran ni mukjizat yang besar. Kan? Tengok boleh pahala, baca boleh pahala, dengar boleh pahala. Maka ada ada guru kami dia pesan apa? Dia kata sebab tu bulan Ramadan, walaupun kita ni dah hafal 30 juzuk Quran, maka pada solat tarawih sunat kita tengok Quran. Maksudnya kita ni memang hafal, kira tebuk aku mana pun. Juzuk 31 boleh ingat, terror tak terror dia ni. Saya pernah guru Quran saya, Allah SWT di Mesir dulu tahun 2014-2015. Saya khidmat dengan dia. Saya bukan sekadar belajar, saya khidmat dengan dia. Saya duduk, saya tidur dengan dia, saya tukang bawa beg dia apa semua. Syekh Saiful Rijal, Darul Ifta, dia lepasan Darul Ifta, orang Indonesia. Masya-Allah tabarakallah, rindu dekat dia. Dia ni tuan-tuan, Masya Allah tabarakallah, bayangkan dia Azhar, lepas tu Darul Ifta. Tuan-tuan, kalau Darul Ifta ni Allahu Akbar, kira di Malaysia ada beberapa orang saja lepasan Darul Ifta. Di antaranya Ustaz Fawaz Fazil kan. Ustaz Fawaz Fazil di antara lepasan Darul Ifta. Ustaz Fahmi kalau di Kedah Ustaz Fahmi Mak Lazim, lepasan Darul Ifta. Darul Ifta ni setahun berapa orang je orang Melayu masuk, dipilih untuk masuk. Yang nak lepas pula lagi susah lah, sebab dia hanya membincangkan soal fatwa. Saya pernah ikut dia pergi kelas, meninggal tuan-tuan. Kita tak faham tu. Hanya bahas bab fatwa, meninggal. Sesi otak tak bersambung tuan-tuan. Kan? Bukan kata makan kurma dengan kismis, tokak dengan tong-tong kismis pun, asal tak boleh. Cannot brain tu. Tak boleh. Tak apalah, bukan level kita. Tapi seronok saya dapat khidmat dengan Syekh Saiful Rijal. Dia ni tuan-tuan, Masya Allah, saya tengok depan mata, hidup dia hanya dengan Quran ni. Dia pergi mana pun dalam poket dia mesti akan ada Al-Quran. Dan duduklah buat apa pun mesti ulang Quran. Sambil-sambil duduk atas bas kan. Kita atas bas tengok Facebook, tunggu kalik lagi. Kan? Membawang tuan-tuan, masa lapang. Hobi kan mengisi masa lapang. Kan? Komen kat Instagram, tu hobi kita. Kan? Tapi dia tak. Dia duduk dalam bas tu tuan-tuan, dalam keadaan berdiri tu dia ulang Quran. Kan? Dia ulang Quran. Inna Allah la yastahi an yudriba mathalan ma'ba'udan fama. Dia baca-baca. Kita tengok, ya Allahu Rabbi. Hidupnya dengan Qurannya. Saya tanya dekat dia berapa kali dah khatam Quran. Dia kata tak ingat dah. Dia kata setiap minggu sekali. So mungkin dalam seumur hidup dia mungkin dalam 1000 kali lebih lah khatam dengan menghafal. Tuan-tuan, kita tuan-tuan bulan Ramadan biasanya boleh khatam tu muka bangga habis meta. Boleh khatam sekali tu berkira Allah. Tu pun tumpang dalam tadarus. Baca dalam grup 8 orang, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dia baca satu muka surat, dia passing ke orang lain pula. Orang lain baca, dia lena. Kan? Bukannya dia dengar. Lepas tu mai kat geliak dia jaga balik. Dalam semalam tu ada 3 muka surat. Lepas tu dapat sejuzuk. Sebab apa? Berkumpulan. Habis hujung Ramadan, 30 Ramadan. Allah tuan-tuan, buat kenuri punya bangga tu. Bukan kata salah, dapat pahala. Tapi nak baktulah kita. Kata tuan-tuan, saya Ramadan pertama tuan-tuan, baca ni tuan-tuan, tuan-tuan, kalau boleh tak mau buat benda lain dah. Hari kedua dia mula dah. Dia mula buat lok sikit dah. Dia mula loy sikit dah. Hari ketiga, hari keempat, sampai nak hujung Ramadan, sadaqallahal azim dah. Kadang-kadang tak habis tuan-tuan. Tapi dia setiap minggu istiqamah mengulang dengan cara menghafal 30 juzuk habis. Saya pergi di Indonesia tahun 2019. Saya jumpa dengan Ustaz Ma'mun, pengasas kepada teknik karantina tahfiz. Teknik karantina tahfiz ni saya dapat daripada Syekh Somad ketika dia datang kunjungan ke tempat kami 2020 tahun lepas. Syekh Somad dia kata pergilah di satu tempat nama jadi karantina tahfiz. Saya pergi ke sana. Dia orang ada teknik penghafalan Quran 35 hari habis 30 juzuk. Dan sekarang di Darul Murtada kami menggunakan teknik tersebutlah. Alhamdulillah dalam tempoh setahun kami menjalankan operasi tahfiz kami. Daripada 30 pelajar, 12 orang dah habis 30 juzuk. Setahun, kurang setahun.
So pergilah kalau adik-adik di mahasiswa di Unisham, kalau duduk di Unisham ni payah hampa tengok markah ramai, tak tengok rugi tegak-tegak kan. Jadi tengok benda-benda macam tu, tengok pula drama Korea kan, landing crash on you, landing crash on me lah sebagainya, kan. So benda-benda macam tu yang kadang-kadang membuatkan kita jadi payah nak menghafal. Pergilah beruzlah sekejap. Bawa diri saat pergi di tempat-tempat yang bi'ah yang baru, environment yang baru, insya-Allah boleh kepada Quran ni. Saya pergi ke sana dah. Lepas tu bila saya balik, saya kata okey, saya mungkin muda, saya mungkin dapat boleh hafal sehari sejuzuk. So saya bawa pula ayah saya umur 65 tahun waktu tu, mak saya umur 64 tahun ketika tu, adik bongsu saya berumur 18 tahun, 19 tahun ketika tu, dan abang saya Ustaz Ashraf Naim juga lepasan mahasiswa Unisham dalam syariah tak silap saya. Dia pergi ke sana. Ustaz Ashraf Naim waktu tu berumur 31 tahun. Dia duduk 9 hari dia boleh berjaya menghafal 7 juzuk Quran. Duduk 9 dapat 7 juzuk. Okeylah. Adik saya dapat dalam 5 ke 4 juzuk. Ayah saya dapat sehari sejuzuk. So Quran ni Allah janji dah. Allah janji dah dalam Quran ni Allah beri kemudahan kepada kita. Allah bagi Allah SWT tidak susah untuk manusia untuk dapat. Jadi jangan menyusahkan je. Allah kata walaqad yassarnal Quran lizikri fahal min mudzakir. Allah kata dah, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dalam surah Qamar. Ayat 17. Walaqad yassarnal Quran, bagi mudah untuk kita ni, maka jangan buat je bagi payah. Jangan menyusahkan dia. Jangan buat bagi Quran ni jadi gelong macam yang kita gelong. Jadi bila saya pergi tengok di karantina tahfiz tu, memang ya Allah Rabbi, dia orang dah lahirkan lebih daripada 30,000 muhafiz, hafiz Quran dalam tempoh kurang daripada 7 tahun. Ganah tempat dia. Bila pergi sana, saya jumpa dengan pengasas dia Ustaz Ma'mun ni. Dia setiap 5 hari khatam Quran dengan menghafal. Oh tuan-tuan, jam kita. Setiap 5 hari. Tuan-tuan bayangkan 5 hari, 5 ke 7 hari. Dia kata maksimum 7 hari. Maksimum 7 hari. Kalau kita tuan-tuan ada kau ada adik mahasiswa daripada mahasiswa tahsin Quran ni yang seminggu sekali khatam, ada? Siapa ada angkat tangan, kita bagi cash 1,000. Tak apa tuan, dia kata takkan jadi kamu riak sebab ni nak bagi semangat kat kawan-kawan lain. Nak abang kata di Unisham ada pelajar-pelajar tu. Kalau ada tuan-tuan, kita boleh letak dia dekat muzium Kedah, muzium padi. Sebab tak ramai tuan. Ada tuan, ni adik-adik mahasiswa Unisham. Ada, saya bagi cash sekarang 1,000. Kalau ada. Jangan malu. Maksudnya setiap minggu alhamdulillah Ustaz saya khatam. Angkat je tangan, tak apa. Jangan kata Ustaz saya angkat tak mau, saya riak. Tak, kita nak bagi semangat kat kawan-kawan yang lain. Abang kata masih wujud makhluk-makhluk yang serare itu. Ada tak? Kalau ada, mengaku je, tak apa, insya-Allah. Seorang-seorang makin. Okey, baik, 30 susah. Okey, kita 20 juzuk. Setiap minggu 20. Tak ada tak? 15. Hai, nampak cerai sangat cara ni. 15 juzuk. Duk kenyih saja depa ni. Tak ada tak? 10. Allah. Okey baik, siapa yang minggu ni 10 jam main Facebook, angkat tangan. 10 jam dalam seminggu, accumulate 10 jam main Facebook. Oi, tak ada juga. Harang soleh betul hangpa ni. Facebook tak main, Instagram tak main, Quran tak main. Hangpa main datang apa ni? Masa lapang tu diisi dengan apa? Dia kata tuan-tuan, saya pun insya-Allah kalau nak buat ikut neraca timbangan Facebook macam ni tuan-tuan. Quran duk kat ujung-ujung, duk kat tapak kaki tuan-tuan. Kadang-kadang jarang, kalau pegang tu pelik pula rasa. Kita pun rasa pelik dengan diri sendiri. Ui, pegang Quran. Kan? Tak apa tuan-tuan, kita usaha, kita perbaiki. Semua kita buat silap. Better late than never. Lebih baik kita berubah daripada tak ubah langsung. Sama-sama kita usahalah. Kita ni bukan baik tak mana, mulut kita tengok, mulut kita cakap benda haram, mata kita tengok benda haram, telinga kita pernah dengar benda yang haram, tangan dan kaki pernah sampai di tempat yang haram, perut pernah dimasukkan dengan makanan yang haram. So mudah-mudahan Allah memberikan dengan berkat Al-Quran kepada kita semua. Ni hampa ni duk jogging ke apa? Ada yang dengar jogging Tak buat apa, jogging. Sambil jogging tu dengar. Tak dosa pun. Baik. Bila sebut tentang Quran, maka Quran ni Allah dah janjikan kemudahan kepada kita. Dan ingat tadi hadis yang kita bacakan, kita nak melahirkan generasi Quran ni kena kenal dia dulu. Kalau tak kenal, mana boleh kita nak cinta pada dia?
asas kepada nak melahirkan generasi Al-Quran, ingat ni rukun yang pertama, nak melahirkan generasi Al-Quran, asas dia perlu mengenal dulu Al-Quran. Itu apa? Kita nak suruh anak kita cinta kepada Quran, kena selalu cerita kat dia apa itu Al-Quran. Kalau tak cerita, mana dia boleh cinta? Kan? Kita ada kawan kita main abang. Kita balik pergi jumpa mak kita dengan abah kita. Kita abang, mak, mama, abah, cek nak menikah. Cek nak menikah. Maka benda pertama mak ayah kita kena tahu benda apa? Biasanya mak katanya, hang nak menikah dengan siapa? Hang nak menikah dengan siapa dulu? Contoh kita balik abang, kat mak ayah nak kahwin, dia akan tanya dulu, nak kahwin dengan siapa? Kita bukan, mak kata nak kahwin bila ni? Kita kata insya-Allah kalau tak ada haram melintang, saya nak jadi macam Tengku Imran dengan Nur Nabila lah. Kan, kau nak lupa, kenal 2-3 bulan nikah tu kan? Lepas tu, kita abang kata, mak, cek geram, tengok mereka kahwin. Cek pun nak kahwin juga. Mak kata bila nak kahwin? Bulan depan nak kahwin. Tak mau tangguh-tangguh. Takut meninggal. Nanti tak sempurna iman. Kan? Takut di padang mahsyar bangun dalam keadaan loan, forever alone. Tak mau. Tak mau dah forever alone ni. So, habaq dekat mak tanya, hang nak menikah dengan siapa? Lah tarikh nak menikah bulan depan, nak menikah dengan siapa? Tak abang kat mak pun hang kenal dengan orang tu. Kita pun abang kat mak kita. Oh, tak ada calon lagi. Oh, bengong mak kita. Nak menikah dengan siapa? Habaq siap buah tarikh, tiba-tiba tak ada lagi tulang rusuk belakang kanan lah, kiri kanan bakal imam ku lah apa, tak ada lagi. Maka benda tu benda yang pelik. Sebab apa? Kena kenal orang dulu. Kena ada orang dulu. Sama dengan ketika mana nak mencintai kepada Al-Quran, harus mengenal dahulu apa itu Al-Quran, apa kelebihan dia. Kita nak berkenal kat seorang, kita tahu apa kelebihan dia. Oh, dia ni kulit dia putih, dia ni kulit dia, ada orang berkenal kulit hitam, tak apalah, tak nak masalah, itu subjektif kan. Dia kata, ustaz, saya tak mahu orang putih-putih, saya nak yang kulit tinted gelap, ustaz. Dia tak kata hitam, dia kata tinted. Tinted ni sangkut JPG, ustaz, kalau kena tahan. Tak apa, tak ada masalah, tak dosa pun kan. Sebab Allah jadikan dalam alam ni ada orang putih, ada orang hitam, ada orang gemuk, ada orang kurus. Kita orang Melayu, kita suka yang kurus-kurus kan biasanya. Tetapi di Arab, dia tak suka yang kurus-kurus. Orang Arab, dia suka yang gemuk-gemuk. Saya pun tak tahu. Sebab tu, sexual harassment selalu berlaku kepada akhwat di sana adalah yang badan besar-besar. Yang kurus-kurus, dia pun tak suka. Biasanya yang badan besar-besar, mereka jadi bernafsu lebih. Saya pun tak tahu. Tak apa, itu subjektif. Allah jadikan imbal balik dunia ini sempurna. Cantik pada pandangan mata kita belum tentu cantik pada pandangan orang lain. Kita nampak, cegok jadi ni, handsome jadi ni. Orang lain tengok, tak handsome pun. Nampak jambu yang pelik kan. Maka itu adalah subjektif. Maka kecantikan Al-Quran cantik kepada semua. Kalau kecantikan makhluk manusia ni bersifat subjektif kepada perbezaan bangsa, culture dan kehidupan dia, tetapi tak pada Al-Quran. Al-Quran, tuan-tuan pergilah mana pun, akan ada orang yang mencintai dia sepenuh hati. Di Malaysia akan ada ahli-ahli Quran yang memang mereka ni, ya Allah, kalau tak pegang Quran sehari ketak pala-pala. Ada. Di Mesir pun ada, di China ada, di Rusia ada, di Mekah ada, di Singapura ada. Negara bukan Islam mana pun tetap ada orang yang mencintai naskah ataupun Al-Quran yang sama. Yang tidak dibezakan oleh apa-apa. Kalau manusia kita dah beza. Yang tengok kawan ni kita kata haram tak cantik pun dia kata biasa ya. Padahal dia pun huduh kok, tapi dia kata orang tak cantik. Kan? Sebab apa? Sebab sudut pandang yang berbeza. Maka jangan menghukum orang sama dengan kita. Tetapi dari segi Al-Quran, Allah memberikan, Allah menjanjikan Al-Quran itu khusus Allah yang memelihara. Maka sebab tu syarat pertama ketika kita nak melahirkan kita sebagai generasi Al-Quran, anak-anak kita sebagai generasi yang cinta kepada Al-Quran, harus mengenal dulu. Duk dengan anak-anak saya saja sembang bila kata tahu dah Quran ada 30 juzuk. Quran ada 30 juzuk. Tak apa, cerita benda yang asas-asas. Mana dia boleh nak kenal, mana boleh nak cinta kalau dia tak kenal langsung. Kan? Duk saya saja sembang bila bedtime story dekat dia. Kan, cerita-cerita dalam Al-Quran, banyak. Kalau cerita-cerita yang best dalam Quran ni, boleh buka di antaranya surah Yusuf. Menarik cerita dia macam mana Allah menyusun. Kalau kita baca cerita, kita tengok drama,
Kan ada tengok cerita movie yang best, dia akan memulakan dengan scene yang membuatkan kita ketagih nak tengok. Dan Al-Quran, Allah menyusun jalan cerita macam tu kebanyakannya. Allah bagi yang detik-detik ganas, lepas tu baru sinopsis dia, baru cerita tentang solusi dia, baru cerita tentang itu Al-Quran. Susunan dalam surah Maryam, dalam surah Luqman. Surah Luqman hanya Allah nak sampaikan di antaranya nasihat. Tapi macam mana Allah menyusun kalam-kalam nasihat itu? Sebab tu sangat best. Di London, sahabat saya Khairul Hakimin, dia pergi ke sana, dia orang buat persidangan khas. Orang bukan Islam, dia kaji tentang macam mana Quran itu sangat unik susunan ayat dia. Orang bukan Islam ni, dia kaji, dia berkata Quran ni sangat unik susunan dia. Dia tak cerita A, B, C, D, E, F, G. Dia cerita B untuk related to A related to B related to C. Dia bagi connecting within every single word ataupun single ayat dalam Al-Quran itu, dia perlukan pada connecting. Bila orang yang faham baca, dia baca ayat ni dan dia akan berpindah kepada ayat lain dan dia akan nak tahu ayat seterusnya. Ni orang bukan Islam, mereka kadi kenapa Quran itu masih relevant, which is dah 1400 tahun. Kalau tengok, mereka buat kajian juga, penganut-penganut agama lain, mereka dah tak mengenal buku ataupun kitab suci mereka. Orang Kristian dia tak kenal dah kitab Bible tu macam mana. Marah ketulinan Bible itu dah tak wujud. Tak wujud dah sebab berlaku Old Testament, New Testament. Berlaku kitab Bible yang lama dan yang baru. Berlaku penggubalan. Boleh pula gubal ikut suka, mengikut keadaan setempat. Tahun 2019 saya pergi di church yang terbesar. Saya sampai dia panggil apa? Cathedral. Dia cathedral benda apa? Susah nak sebut. Kenapa? Yang kalau church tu gereja, tapi dia ada yang paling besar. Cathedral Dia panggil apa? Cathedral. Cathedral, Ustaz. Cathedral. Hal lebih kurang tu lah. Tergeliat sikit lidah saya. Saya duduk dia di Jerman, ada salah satu yang paling besar lah. Memang besar sungguh, tuan-tuan. Ketulinan, mereka sendiri mengesahkan mereka dah tak wujud ketulinan. Walaupun di gereja yang paling besar di dunia dah tidak wujud ketulinan tu. Dia kata yang ni yang old, yang ni yang new. Saya macam macam mana boleh wujud old dan new? Boleh pula kamu gubal mengikut daripada kehendak setempat ataupun kehendak. Dan mereka terbahagi pula Ortodok, mereka terbahagi pula Protestan, mereka ada terbahagi juga. Tapi Al-Quran tetap dengan risalah yang sama. Walaupun kita pun ada perbezaannya, terpecah dalam Islam itu banyak, yang sesatnya, Syiahnya, wujudnya Wahabinya, wujudnya macam-macam, tetapi Wahabi tetap menggunakan Al-Quran yang sama. Syiah juga menggunakan Quran yang sama, kerana Allah menjanjikan Quran itu Allah yang pelihara, bukan manusia. Maksudnya, sama ada tuan-tuan dan saya mengikuti Al-Quran, mencintai Al-Quran ataupun tidak, tuan-tuan, Allah pelihara. Allah lose nothing. Allah tidak kurang apa-apa pun. Kalau sekalian makhluk 7.6 bilion manusia yang duduk dalam alam hari ini, 7.6 bilion manusia ni semua lawan Allah, semua tolak Quran, Allah tak rugi apa-apa. Kerana Allah menjanjikan, dan Al-Quran pun tak rugi apa-apa. Yang rugi adalah saya dan tuan-tuan, kerana kita meninggalkan salah satu daripada mukjizat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang Allah janjikan boleh diberikan melalui Al-Quran kepada manusia-manusia yang terpilih. Dan sebab tu ada satu hadis, tadi saya sempat tengok ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan Al-Quran ini. Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan kedudukan hamba-hambanya di mahsyar kelak pada hari kiamat nanti pada ayat akhir yang kita bacakan. So bayangkan duk nyanyi lagu Blackpink meninggal, maka duduklah dengan Lisa, dengan Jennie Blackpink, nanti takut kita kan. Tapi kalaulah pada pengakhiran itu adalah pada ayat Al-Quran, dibangunkan kita bersama dengan makhluk Al-Quran. Al-Quran ni makhluk. Al-Quran ni adalah mukjizat Allah jadikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia layak untuk memberikan syafaat, dia layak untuk memberikan keselamatan dengan izin Allah kepada manusia-manusia yang dipilih, yang terpilih.
pada ayat apa yang terakhir kita baca. Sebab tu dalam Islam ni Nabi ajak kita apa? Sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Setiap malam baca surah Kahfi. Kan? Sebab apa? Sebab nak biar penutup pada akhir sebelum kita mati secara sementara tu adalah dengan ayat Quran. Gamak penyegan sangat ni, kira penyegan habis metal lah tuan-tuan. Penyegan tak boleh bawa bincang ni, tuan-tuan buka melalui audio. Kan, contohnya buka YouTube, lena lah dengan ayat Quran. Ni kira penyegan, kira tak boleh bawa bincang ni. Buat dengan cara macam tu. Sebab dengar tu pun dah dapat pahala. Tapi kamu adalah mahasiswa tahsin Quran, mahasiswa-mahasiswa yang khusus hidup dengan nak kepada kecintaan kepada Quran, cuba lazimlah at least surah Al-Mulk ataupun surah Kahfi, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Hak ni kira hak ni yang paling rendah. Paling rendah kurang-kurang sebelum tidur bacalah 3 kali qul huwallah. Surah Ikhlas tu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang 3 kali. Sebab Nabi kata apa? Al-Ikhlas itu adalah sulus daripada Al-Quran. Seulang 3 kali, baca 3 kali, moga-mogahan samalah macam membaca sepenuh daripada Al-Quran. Itu malah. Kalau hak tu pun tak boleh baca agak, tuan-tuan, baca je lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Biar mati dalam keadaan yang masih ada ayat Quran. Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan kalimah istirja' tu juga diambil daripada ayat Quran. Tu kira habis. Kalau tu tak ada. Kalau dia kata ustaz ada lagi, ada ringkas. Tuan-tuan ada lagi. Lah ni. Tuan-tuan ambil jari tak dekat dahi, semua buat macam ni, tuan-tuan tarik jari tengah tu lepas. Tu namanya starlight tuan-tuan. Tu kira malas sungguhlah tu. Allah janganlah. Sebab kita dalam hidup banyak dah kita habiskan masa. Saya abang tu diri saya banyak saya habiskan masa dengan media sosial, kita habis masa dengan kawan-kawan, habis masa dengan keluarga, kita habis masa dengan pekerjaan kita habis masa dengan komitmen. Tapi sayang sangat tuan-tuan, tiba-tiba dalam satu sudut kehidupan kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak mampu menghabiskan sedikit masa dengan kasih yang sangat kita sayang, yang boleh memberikan kebaikan syafaat kita nanti adalah Al-Quran. Quran ni bukan kata bukan kata ketika berlakunya hari kiamat, bukan kata di padang mahsyar je boleh bagi manfaat, dalam kubur tu pun dah boleh bagi manfaat. Sebab ingat manusia melalui 5 alam. 5 alam kita melalui. Yang pertama Allah sebut dalam Quran, kita melalui alam ruh. Allah sebelum jadikan jasad manusia, Allah jadikan ruh kita terlebih dahulu. Maksudnya kita secara harfi, secara hakikatnya jasad ni mungkin umur kita 30 tahun, ada adik-adik mungkin 20 tahun. Tetapi secara rohaninya kita dah hidup lama dah, sebab ruh kita Allah dah jadikan. Kita dah berjanji depan Allah nak bertakwa, nak taat kepada apa yang Allah perintahkan. Tetapi kan, ketika Allah jadikan jasad, barulah kita ni dikira secara berapa umur kita sekarang. Yang kedua, daripada alam ruh kita masuk ke alam rahim. Kita masuk alam rahim. Alam rahim ni kat mana? Duduk dalam kandungan mak kita. Duduk dalam kandungan mak kita. Secara adat 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih, ada yang kurang. Dalam kitab Imam Syafi'i ada yang kata 2 tahun. Duduk dalam perut mak 2 tahun. Kalau keluar tu ada gigi siap kot. Kan, keluar tu ada remuh siap dah ni. Mustahil tak? Tak mustahil. Sebab ada kes di China tahun 2019, dia dah mengandung hampir 18 bulan. Setahun 6 bulan dah mengandung, tak keluar-keluar. Baby tu perut sampai merekah macam gunung berapi tu. Sebab perut tu kira kita tengok tu takut tuan, sebab baby tu dah duduk dalam perut tapi masih hidup. Kalau di Malaysia dia takkan wujud, insya-Allah tak jadilah macam tu. Sebab bila sampai 9 bulan 10 hari, doktor akan bubuh satu ubat untuk nak suruh budak tu keluar. Sebab ikhtisas dalam bidang perubatan mengatakan kebanyakan budak yang terlalu lama dalam perut boleh mengundang kepada banyak yang mudarat. Ini adalah ahli dalam bidang tu lah, saya bukan dalam bidang tu. So mereka bersepakat kalau sampai pada tarikh kena suruh budak tu keluar. Abang ada, keluar. Dah cukup duduk dalam perut lagi. Kan? So keluarlah. So biasanya mak tu akan rasa contraction untuk dia mudah untuk rasa bersalin. Tak salah, ada tu masyarakat adatnya, ada yang lebih, ada yang 2 tahun, ada yang setahun lebih. Dalam kitab Imam Syafi'i kata 2 tahun. Baik. Secara adat 2 tahun pada alam rahim. 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Ada yang 7 bulan, ada 8 bulan dia panggil pramatang, kelahiran pramatang. Ada yang boleh hidup, ada. 6 bulan pun ada yang hidup. Dengan izin Allah. Alam yang ketiga, manusia akan melalui alam hayah.
Ini alam kehidupan. Ini alam kita sekarang ni lah. Alam yang kita sedang lalui sekarang. So setiap timbal balik kepada kehidupan kita ni, Allah janjikan. Allah kata apa? "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Setiap daripada apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, maka kita akan bertanggungjawab, akan ada balasan dia. Khairan yarah, ada balasan, syarran yarah pun, benda-benda yang buruk pun akan ada balasan. Hanya kita dengan Allah je tahu apa kita buat. Pasangan hidup kita tak tahu, boyfriend kita tak tahu banyak kita buat, girlfriend kita tak tahu apa kita buat. Kan? Adik-beradik kita ada tak tahu, mak ayah kita banyak benda yang depa tak tahu, yang kita susuk, kita rahsiakan. Tapi Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui semua benda yang kita buat. Allah tahu apa yang kita buat, sama ada yang tersirat ataupun yang tersurat. Tak ada satu pun yang berkecuali. Tak ada. Sebab tu dalam bab ni ambil peringatan lah. Kita pakai ambil peringatan dalam ayat alam kehidupan kita. Nak baca Quran alam ni je. Alam kubur tak ada masa dah baca Quran. Tak ada. Jangan duk wasiat kat anak, abang kat alung abah pesan siap-siap kalau abah mati buh Quran yang 30 juzuk tu. Kalau boleh alung buh yang ada audio sekali. Terkorak hamba. Tak boleh. Quran manfaatnya hanya ketika alam hayah kehidupan. Adapun setelah mati tidak dikira. Tapi dia kata ustaz depa duk pasang 30 juzuk, tak ada masalah. Dia pasang 30 juzuk Quran tu adalah untuk yang hidup, tak apa. Kita pergi dengar. Tetapi adakah sampai bacaan Al-Quran kepada si mati? Hang ni berlaku khilaf. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Silakan nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa. Yang pasti yang baca dapat pahala. Kepada si mati, wallahu alam bisawab, sungguh Allah yang layak menerima. Tak sedut bergaduh bab ni. Puak Wahabi kata tak sampai, benda ni benda yang tak boleh baca. Tak sampai pun hang dapat pahala. Tak sedut bergaduh. Yang tak dapat pahala, pergi bergaduh. Yang tak dapat pahala, confirm tak dapat pahala, pergi bergaduh. Kan? Patutnya tak apalah, dia pun nak baca-bacalah. Kan? Dia nak baca-baca sampai ke tidak si mati, itu nombor 2. Itu nombor 2. Yang penting pembaca itu adalah dikira sebagai manfaat membaca Al-Quran. Tapi untuk dia si mati tak sedut. Kita pun pibuhlah Quran terjemahan. Kata ni awak sampai banyak Quran. Ni Quran terjemahan, ni Quran Resam Usmani, yang ni Quran Majid. Dia kata sajalah nak bagi kalau arwah boring, hari ni baca Resam Usmani, esok baca Quran Majid. Terkorak hangpa, tak ada. Jangan duk merepek. Tak payah. Kita baca dapat manfaat. Dia dah mati, dia tak boleh nak baca. Kalau dia bangun baca, kita lari. Kita tanam dia pagi ni, tengok-tengok malam ni dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Kita siapa macam seorang kenal. Kan? Assalamualaikum. Buat apa ni? Dia kata saja abah nak balik ambil papan rehan, nak baca Quran. InsyaAllah tuan-tuan dengan saya lari. Maka tak wujud benda tu. Maka yang perlu kita pulut untuk Quran hanya pada alam kehidupan kita. Alam kehidupan. Mati ni tak kenal usia. Nabi sebut dalam hadis, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu." Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Kehidupan kita pasti akan bertemu dengan kematian. Hidup confirm akan mati. Hang ni pelajar agama ke, tak pelajar agama ke? Hang ni cikgu ke, ustaz ke, ulama ke, pemimpin rakyat, kerajaan, pembangkang, jutawan, hartawan, tak ketahuan siapa pun kita, confirm akan mati. Fa innaka mayyit, pasti kita akan bertemu dengan barang kematian. Persoalan yang perlu kita tahu, saat kita mati kita nak bawa apa? Anak bini tinggal. Tuan-tuan ada bini, tinggal tak? Tinggal, jarang. Mati-mati dia pegang tangan bini dia, jom masuk sekali. Tak ada tuan-tuan. Anak-anak kita bawa tak? Taubat anak tak ikut dah. Kita pun sajalah korek liang lahat tu, buat extra room. Kita buat liang lahat kita buat extra room. Buh katil, buh aircon. Anak nak ikut tak? Tak ikut juga. Yang ikut ada amalan dan penemannya adalah Al-Quran. Kalaulah hidup itu kita mendampinginya.
Sebab tu saat kita membincangkan macam mana nak melahirkan Al-Quran adalah pada diri dulu. Sebab anak-anak akan ikut apa yang kita buat. Pasangan hidup akan buat apa yang kita buat. Kehidupan kita akan terzahir wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, daripada apa perlakuan harian kita. Apa perlakuan kita yang kita duk buat, itulah yang akan kita menerima balik. It's not what you give you get back, tetapi what you give you get more. Apa yang kita buat hari ini, cerminan itulah yang akan zahir kepada keliling kita, zuriat kita dan orang keliling kita jugalah. Jadi ingat yang pertama, untuk kita nak dapat kepada perbincangan, objektif pada perbincangan kita adalah mengenal dan mencintai Al-Quran. Oh, Al-Quran ada 114 surah. Oh, dalam Al-Quran, dalam 30 juzuk itu ada 1,27,000 huruf. Daripada 1,27,000 huruf, setiap juzuk ada 34,233 huruf. Biar kita kenal sampai peringkat macam tu. Barulah seronok untuk kita terus mengamalkan daripada Al-Quran itu sendiri. 24,323 tu pula. Biar kita faham satu persatu. Agar ada kejelasan dari segi Al-Quran. Ni Quran pun tak kenal, macam mana boleh nak cinta? Orang tanya berapa huruf Quran? Duk mi je panjang. Tapi kalau tanya dekat dia, siapakah pelakon untuk drama Pujaan Hati Kanda? Amira Filzah. Laju dia. Terror betul kan? Bukan kata salah nak kenal Amira Filzah. Saya pun kenal dia tak kenal saya kan? Tetapi menjadi satu kesalahan kepada kita yang mengaku kepada cinta kepada Al-Quran tanpa kita mengenal kepada susuk fizikal yang kita cinta. Kita kasih kepada Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita baca hadis-hadis tentang Imam Tirmizi himpun berkaitan fizikal Rasulullah, kulit Nabi macam mana kan, rambut Nabi macam mana, gigi Nabi macam mana kan, bahagian dada Nabi macam mana, perut Nabi macam mana. Sebab apa? Kita baca tentang fizikal untuk kita mengenal Rasulullah. Habis nak kenal Quran macam mana? Maka nak kenal Al-Quran, bacalah Al-Quran dan mengenal fizikal susuk tubuh Al-Quran itu sendiri. Berapa juzuk dalam dia? Ni tanya ahli Quran, berapa bilang huruf pun tak tahu. Okey, baik. Dalam satu juzuk kalau baca berapa banyak mana manfaat? Nabi sebut dalam hadis, kalau baca Quran ni bukanlah alif lam mim itu diberi satu ganjaran pahala, tetapi diberikan satu huruf itu satu pahala. Alif satu pahala. Satu tu bukan satu, digandakan dengan 10 pula. Allahu Rabbi. Maksudnya, siapa yang membaca Al-Quran satu juzuk, bulan Ramadan ni biasa kita duk buat macam tu kan, sehari sejuzuk, teruskan insya-Allah. Saya doa dan sumpah semua yang duk menonton ni, moga Allah campak istiqamah, tidak kurang sehari hafal baca satu juzuk. Amin ya rabbal alamin. Amin lu. Boleh tak boleh nombor 2? Lebih bonus minimum satu juzuk. Maka siapa yang baca satu juzuk dah dapat 34,233 huruf. Tulis 34,233 huruf dalam satu juzuk. Maksudnya tuan-tuan baca satu juzuk kali, maksudnya dapat 34,233 huruf. Tu ganjaran. Kali dengan 10 dah dapat 342,333 ganjaran pahala. Which is hanya satu juzuk Quran yang kita baca, kita dah separa jutawan. Jutawan hanya bukan pada duit, ni pada amalan. Orang yang kaya duit belum tentu kaya amalan. Jadi usaha. Tak apalah mereka duk kira, kami bukan jutawan, susah nak berniaga. Tak apa, tak ada berniaga. Kita berniaga dengan Allah, baca Quran. Confirm akan jadi jutawan. Baca 2 juzuk setengah dah kira jutawan. Kan? Baca 3 juzuk setengah dah jutawan. Sebab 342,333 untuk satu juzuk. Itu belum lagi hadis yang lain. Riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Yang baca Quran ni diberikan kebaikan tu digandakan 700 kali ganda pula. Bulan Ramadan pula dilipat kali gandakan dengan 70 kali. Maksudnya setiap amalan kita buat digandakan dengan 70 kali. Zakat buat keluar bulan Ramadan, kita buat keluar 100 bersamaan kali 70. Berapa? 7,000 macam zakat buat keluar. Kita baca Quran 10 ganjaran, bulan Ramadan dapat 70 kali ganda. Tadi 340,000 dah. Baik, kita guna kalkulator kira. Sebab saya otak saya pun tak bersambung sangat.
34,233 kali 10 dapat 340,000. Tuan-tuan kali dengan 70. Bersamaan dengan satu juzuk bacaan Quran bersamaan dengan 23,963,100. 23,963,100. Baca sejuzuk ya Quran bulan Ramadan. Ni dapat, kalau kita convert ganjaran pahala tu dengan duit, tuan-tuan, Allah ni jutawan belaka. Tuan-tuan. Tuan-tuan, 23 juta dapat ganjaran pahala. Sebab apa? Satu juzuk 34,233 kali dengan 10 yang Nabi sebut dalam hadis, kali dengan 70. Sebab 70 adalah keberkatan bulan Ramadan. Hadis yang panjang di sahih. Siapa yang buat amalan kebaikan bulan Ramadan digandakan dengan 70 kali ganda daripada bulan yang lain. Sebab tu kena faham dulu. Bila faham, best tak buat? Best kita tanda, kita buat kat rumah. Dekat pintu, dekat screenshot ni daripada buah gambar yang tak menambah pahala sangat, buah gambar mak ayah dapat pahala, tapi Ramadan kita buah gambar mak ayah, kita buah ganjaran sikit. Bukan ganjaran ni bukan untuk apa? Untuk nak mendorong kita untuk buat. Dia kata, ustaz, kami buat ni sebab pahala pula, bukan redha Allah. Tuan-tuan, kita makam orang biasa. Tuan-tuan yang tahap wali ni tak apa. Yang bangun pagi Quran dulu tak apa. Ni yang kita makam biasa ni, hak cak-cak ayam ni. Maka tak apa untuk kita martabat orang biasa, secara adatnya kita berkehendak kepada ganjaran. Is okay. Tak apa yang tarah-tarah wali jangan risau. Yang tu tak sodok bertikai. Ada orang yang memang tarah-tarah wali ni tak apa, insya-Allah. Kita doakan moga dia istiqamah dan kita boleh dapat apa yang dia cuba buat. Tapi kita yang makam orang biasa, rakyat marhai ni, maka tak apa, kita set dalam telefon kita. Baca Quran bulan Ramadan kat 70 kali ganda. So berapa dapat? 34,000 satu juzuk kali dengan 10 kali dengan 70 bersamaan 23,900,000. At least kita tengok, rugi ni. Rugi sangat-sangat kalau aku tinggal baca. Lepas sembahyang baca 5 muka surat, 4 muka surat, insya-Allah akan dapat kita habiskan. Sebab tu ingat, asas kita nak melahirkan generasi Al-Quran, benda yang paling mustahak kita kena kenal untuk kita mencintai dia. Tanpa kenal, mustahil akan cinta. Kita amat cinta kepada Rasulullah, kami sayang kepada Rasulullah, kami rindu kepada Rasulullah. Kita tanya dia, Rasulullah umur berapa ketika wafat? Tak tahu. Rasulullah nama penuh apa? Rasulullah. Rasulullah ni ada berapa beradik? Rasulullah ni ada berapa anak? Rasulullah, isteri pertama Rasulullah siapa dia? Rasulullah membesar di mana? Rasulullah wafat di mana? Semua tu tak boleh jawab, tuan-tuan. Maksudnya, macam mana kita nak cinta Rasulullah? Macam mana kita nak sayang kepada Rasulullah? Kita tak kenal dia pun. Sebab tu asas yang paling penting saat ketika nak mencintai, harus mengenal. Sebab tu pepatah Melayu apa? Tak kenal maka tak cinta. Maka hari ni kena mengenal dulu. Adik-adik yang daripada rakan-rakan mahasiswa daripada UNISHAM, UniKL dan juga IPG, balik lagi carilah ruang study sikit tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran, study sikit tentang sejarah Al-Quran, asbab nuzul Al-Quran. Kalau nak baca cerita banyak, boleh buka dalam surah Al-Ankabut. Kalau kamu jadi orang yang suka storytelling kan, kamu orang yang suka novel, kamu suka cerita, maka buka surah Al-Ankabut. Kamu nak tengok cerita surah Al-Ankabut, di antara yang banyak cerita tentang umat-umat yang terdahulu. Ayat 14 cerita tentang Nabi Nuh AS, lepas tu cerita tentang kaum Nabi Lut AS, lepas tu cerita tentang kaum Nabi Syuaib AS, lepas tu ayat 36 kaum Nabi Syuaib, kaum Madian, 39, 38 cerita tentang kaum Nabi Musa, Fir'aun, Haman dan Qarun. Lepas tu cerita tentang kaum Sodom, kaum Nabi Lut. So dia bercerita tentang banyak cerita-cerita tu. Kalau kita nak tengok storyline yang sangat cantik, penyusunan ayatnya, di antaranya surah Yusuf. Surah Yusuf sonok kalau baca dia punya tadabbur di sini makna. Di antara nak cerita nak baca tentang kisah Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ishaq, boleh buka dalam surah As-Saffat. Allah cerita tentang bagaimana perjalanan kesusahan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah, lama tak ada anak. Ayat 100 Allah bagi doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakan aku daripada kalangan anak-anak yang soleh. Allah kurniakan anak dengan sebab berkat baca doa tu, Allah kurniakan anak. Dapat pula Nabi Ismail, Nabi Ishaq alaihi salam. Perjalanan tu kita nampak, wah bestnya baca kan, macam baca cerita. Seronok. Tak apalah, usaha kamu ni ahli-ahli Quran lagilah. Saya cerita apa yang saya tahu sahaja. Maka harus mengenal, barulah untuk kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita menguasai.
Baik, barulah yang kedua, apabila kita dah dapat ilmu kepada Quran, Imam Ghazali pernah menulis dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, bila kita dah berilmu, maka harus beramal. Benda yang paling susah adalah untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Belajar, insya-Allah ramai orang boleh belajar. Tetapi nak mengamalkan dengan ilmu ini yang tak ramai boleh buat. Sebab nak menjadikan Quran sebagai pakaian, haruslah beramal dengan ilmu tu. Hari ni ramai tak kita tengok ada anak yang menghafal Quran, ramai tuan-tuan. Tahfiz wujud di Malaysia ni seperti cendawan yang tumbuh selepas waktu hujan. Kalau tengok dalam pendaftaran JAKIM saja ada 961 yang berdaftar. Dan the rest yang tak berdaftar adalah 20 ke 30%. Maksudnya ada beribu tahfiz di Malaysia tuan-tuan. Beribu tahfiz. Tumbuh bak cendawan banyak ni, berapa kita tengok merata dah. Tetapi tuan-tuan, berapa ramai yang mendidik untuk menjadikan Quran sebagai pakaian kepada orang yang menghafal Quran. Kan? Saya pesan untuk diri saya juga ni, saya sendiri pun ya Allah tak mampu, saya jauh sangat, tapi doalah mudah-mudahan berkat doa kawan-kawan kita yang soleh, dalam ni ada 100 orang lebih dalam Zoom, dalam Google Meet kita, dan ada juga kawan-kawan yang sedang menonton di Facebook ni, ada 100 orang lebih juga, ramai ni. Doalah, minta matter of time, mudah-mudahan Allah memegang hati kita ni untuk tarik kita dekat dengan Quran sesibuk mana pun kita. Dalam hidup kita sibuk dengan banyak benda. Saya sendiri sibuk dengan urusan perniagaan saya. Bayangkan kemarin saya 3 hari di Kuala Lumpur, balik kemarin sampai pukul 8 pagi. Saya bertolak pukul 3 sampai pukul 8 pagi. Sampai tuan-tuan, dan cubit pipi isteri saya. Isteri saya tengah tidur, saya pergi cubit pipi dia. Kan? Lepas tu siap-siap saya pakai baju yang sama, tak ada mandi pun kemarin terus kuliah. Saya kuliah dengan pagi kemarin juga dengan budak Unisham daripada Fakulti Kaunseling. Program selama hampir 2 jam. Pukul 10.30 terus sambung lagi kuliah dengan ada satu tim syarikat daripada HM Group. Pukul 12.30 terus siap-siap balik. Saya sempat mandi sekejap, terus keluar pakai jubah pergi khutbah. Saya ada kuliah sebelum khutbah, dan khutbah Jumaat. Memang setiap hari tu penuh dengan benda-benda macam tu. Tapi alhamdulillah Allah isi pilih dengan benda-benda itu. Terbayangkan kalau tak buat benda tu akan sibuk apa? Sibuk dengan hal-hal dunia ajalah. Berniaga tak salah, tapi kalau terlalu sibuk dengan perniagaan kan tuan-tuan, benda yang tak comel kan. Kita bekerja tak salah, tapi terlalu sibuk dengan alam pekerjaan sampai lupa urusan akhirat. Sebab tu hari ni kita nak semua melahirkan generasi yang cinta kepada Al-Quran, maka wujudkan rasa mengenal, dan kepada cinta yang ketiga barulah kita beramal dengan apa yang kita cinta, apa yang kita sayang, dan apa yang kita kenal. Adik-adik, rakan-rakan mahasiswa, kamu tambah lagi kamulah, kamu yang berdamping dengan Quran, hati-hati. Hari ini di antara benda yang sangat mudah untuk dirosakkan dengan Al-Quran adalah maksiat. Saya pesan kepada adik-adik yang lelaki, adik-adik lelaki, di antara maksiat yang banyak kita tengok, saya malu kadang-kadang tengok orang yang hafal Quran tiba-tiba isap rokok. Allah tolonglah buang. Itu maksiat, itu benda-benda yang haram. Majlis Fatwa Kebangsaan berbuih dah bincang. 1991, 1996, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015, still Istiqamah mengatakan fatwa berkaitan rokok itu adalah haram, vape itu adalah haram. So kalau siapa yang saya doa khusus ni, kalau adik-adik kita yang untuk menghafal Quran ni, mudah-mudahan Allah memberikan dorongan hati yang kuat untuk kamu tinggalkan. Itu ustaz rokok tak apalah, boleh cakap pandai. Adik-adik rahmati Allah, saya tengok depan mata almarhum Ustaz Murtada, abang saya. Almarhum Ustaz Murtada, dia pernah merokok, dan lama dia merokok, daripada sekolah menengah sampailah sebelum dia meninggal. Tetapi Allah izinkan almarhum Ustaz Murtada sebelum dia meninggal dunia, dia boleh berhenti rokok. 2 tahun dia berhenti sebelum meninggal. Sekurang-kurangnya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tidak ada benda rokok dah. Nafas tu tidak ada nafas rokok dah pada dia. Sekurang-kurangnya. Persoalannya kita macam mana? Jangan hanya dibanggakan pada Al-Quran dalam keadaan kita melata hati dengan Allah, kita duk buat benda-benda yang tak elok juga. Hati-hati. Takut benda itu istidraj kepada kita. Baca Quran sedap, hafal Quran tak lupa. Tapi masih kita melakukan benda-benda maksiat, takut istidraj. Allah bagi kelebihan untuk buat kita rasa lagi jauh kita dengan Allah. Hati-hati dengan benda tu. Jangan terlibat dengan benda-benda maksiat ni. Kalau yang ada rokok apa semua, moga-moga hari ni hari terakhir. Berkat Ramadan nak datang ni, mudah-mudahan kita boleh berhenti. Dia kata, ustaz, apa ni? Rokok tu bukannya haram, makruh. Tuan-tuan minta maaf, saya duduk di Mesir dulu, sempat saya tanya banyak guru-guru saya. Berarti kitab fiqh kita buka, tak jumpa yang makruh.
Yang makruh ni biasa ustaz isap rokok juga kata. Maksudnya ustaz tu isap rokok, so dia nak membolehkan benda tu, maka dia katalah rokok tu makruh. Tak apalah. Kalau kamu nak pegang dengan, kenapa tidak kamu pegang daripada jumhur, daripada kalangan ulama yang mengatakan haram. Ni dia kata malas dengar ceramah aja duk cerita bab rokok. Tak apa dia ceritalah, merajuk sentak pula. Maka masing-masing dah besar, maksudnya dah pandai, cuba tinggalkan. Cuba usaha untuk kita tinggalkan. Dia mudahnya kalau kita nak tahu benda tu betul tak betul yang pegang dengan makruh. Contoh yang pegang dengan makruh. Tuan-tuan jujur tuan-tuan. Tuan-tuan nak ada anak isap rokok. Ni yang pegang dengan makruh. Maksudnya tuan-tuan saya nak ni yang dalam kawan-kawan adik-adik Zoom kita ni, kalau kamu ni pegang dengan makruh, berapa ramai yang nak anak isap rokok? Cuba angkat tangan. Ni kalau cerita dia kamu pegang dengan makruh, kamu tak pegang dengan haram ni. Yang pegang dengan makruh, berapa ramai yang nak anak isap rokok? Cuba angkat tangan. Ada? Wakil seorang, wakil Yuni Syam seorang. Yang memang dia kata, ya Allah bagilah Zuti aku isap rokok, ya Allah. Rokok dan hil pada umur kecilnya, ya Allah. Pada besar biarlah isap rokok suria. Ada? Ada? Wakil. Come on lah. Yuni Syam, wakil seorang. Angkat tangan. Ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita semua tak mahu. Ataupun yang ni kakak, yang mahasiswi. Para akhwat. Ada tak yang nak suami isap rokok? Yang memang niat, ya Allah berilah tulang belakangku, bakal imamku yang merokok tegar, ya Allah. Aku rindu dengan rokok, ya Allah. Ya Allah. Ada tak? Yang memang doa khusus macam tu. Ataupun yang ikhwah yang memang nak isteri isap rokok. Dia kata, ya Allah, aku menginginkan kan bidadariku, ya Allah, isteriku yang merokok, ya Allah. Kerana ya Allah aku sangat suka, ya Allah, dia isap rokok, ya Allah. Aku suka bibir dia warna hitam, ya Allah. Ada? Ada. Kita tak nak pun zuriat pasangan hidup kita yang merokok. Kita akan, walaupun dia itu isap rokok, dia pesan kat anak dia, jangan isap rokok. Siapa isap rokok, abah labuh. Anak duduk belakang dia kata, patut labuh bapak dulu, bapak isap rokok. Kan? Sebab kita tahu benda tu benda yang tak betul. So it's very simple as that. We want to love that. We have to love apa yang kita nak cinta itu, kita harus cinta dia dalam keadaan kita tak buat. Benda-benda yang kita tak mau, jangan buat. InsyaAllah Allah akan bagi kebaikan tu kepada kita dan keluarga zuriat kita, insyaAllah. Ahli Quran ni jaga. Jangan terlibat dengan maksiat. Jangan makan benda yang haram. Nabi kata, la yadkhulul jannah lahmud nabata min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Dalam kerja buat kita nanti jaga dan hati-hati. Macam saya fokus pada perniagaan. So semua sumber pendapatan untuk saya, isteri dan anak-anak daripada perniagaan saya. Saya kuliah, saya dah letakkan syarat. Saya beritahu kat PA saya, siapa jemput jangan ambil duit. Saya tak mengambil upah dengan mengajar. Sebab apa? Sebab saya tak menolak. Sebab tu dalam perbahasan ulama, menerima upah tu tidak menjadi satu kesalahan pun. Mazhab Imam Syafi'i harus menerima bayaran. Mazhab Imam Syafi'i. Yang melarang di antaranya Imam Abu Hanifah ada larangan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah melarang orang yang mengajar Quran mengambil upah. Tapi ada pun dari segi mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik membenarkan mengambil upah. Dua, tulis tak apa, tulislah. Ni kamu semua ahli Quran kan, tulis. Ni saya sempat tadi disebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Nawawi mengarang dalam kitab dia, Kitab At-Tibyan. Tulis dalam Kitab At-Tibyan, muka surat 66-67. Saya bagi muka surat siap sebab kamu ni orang yang ahli Quran, nanti kamu akan berhadapan dengan benda-benda ni. Orang akan petikai dan sebagainya kan. So Imam Nawawi tulis dalam kitab dia, Kitab At-Tibyan, muka surat 66 dan 67. Dia kata hukum dalam bab pendapat ulama yang berlaku khilaf dalam bab mengambil upah dengan mengajar Al-Quran. Mengajar Quran juga diberikan tamsilah dengan beberapa bahagian lain. Okey, baik. Pendapat yang pertama disebut dalam kitab At-Tibyan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah pendapat daripada Imam Az-Zuhri dan juga Imam Abu Hanifah. Kedua ulama ini, Imam Az-Zuhri dan juga Imam Abu Hanifah, mencegah dan melarang daripada menerima upah asbab mengajar Al-Quran. Maksudnya ajar Quran ambil upah tak boleh menurut pandangan daripada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Az-Zuhri. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama yang mengharuskan. Ulama yang mengharuskan ramai. Ulama yang ini syarat yang mubah, yang boleh tanpa letak apa-apa syarat. Yang pertama, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menyebut dalam kitab dia, menyebut dalam fatwa dia, mengatakan harus tanpa meletakkan apa-apa syarat pun boleh untuk seorang yang mengajarkan Al-Quran menerima upah.
Yang kedua adalah Ibnu Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi seorang ulama Quran yang mengatakan boleh untuk menerima upah Quran. Yang ketiga adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan boleh untuk menerima upah Quran tanpa apa-apa syarat. Maksudnya nak terima, ambil, tak ada masalah. Yang ketiga hukum dia boleh dengan syarat pemberi upah dan penerima hak nak jemput ataupun nak bagi itu apa ni, dan juga yang nak menerima bersetuju dengan upah tersebut. Maksudnya macam ni, pihak Unisham nak jemput saya, dia kata ustaz kami nak bagi upah. Saya pun kata okey berapa? 200, 100, 50 ringgit, 50 ribu, 2 juta, 3 juta. So pihak Unisham berkata ustaz kami ada bajet lebih 2 juta, so kami bagi kat ustaz lah. So saya dengan pihak yang menganjur itu setuju kesepakatan itu, maka beberapa pendapat mengatakan boleh, di antaranya Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh menerima upah apabila adanya akad daripada yang nak memberi dan yang nak menerima. Pendapat ini juga daripada Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, dan juga seorang ulama Al-Ata. Seorang ulama Al-Ata ini mengatakan boleh dengan syarat yang sama. Okey, faham? So ada yang mengatakan tak boleh, ada yang katakan boleh bersyarat, dan ada yang katakan boleh tidak, tak perlukan tanpa syarat. So duk balah. Nak ambil duit ambil. Tak mau dah, jangan cakap banyak. Ni dia tak ambil duit mungkit. Alah depa jemput aku haram duit sekupang tak bagi. Dia yang tak mau. Kalau jenis perangai macam tu, ambil dai lagi sekali, talat dai berjemaah. Benar? Dia yang tak mau, betul cakap banyak. Ataupun dah terima, jangan duk petikai. Tengok aku ni dapat duit hasil Quran aku ya, aku boleh jual ilmu ni. Jangan, hati-hati. Jangan menyeletakkan nilai ilmu itu pada bayaran. Ustaz Azhar Idrus selalu pesan kat saya dengan almarhum dulu, almarhum Ustaz Murtada, PA Ustaz Azhar Idrus. So alhamdulillah hampir setiap bulan lah dapat berkhidmat untuk Ustaz Azhar Idrus. Banyak kali dia pesan dalam kereta. Dia kata, ingat jangan letak bayaran. Mengajar ilmu agama, jangan letak bayaran. Kalau kamu letakkan bayaran, itulah nilai ilmu kamu. Minta maaf sebut, kita tahu lah ni ada agamawan-agamawan, ustaz-ustaz, selebriti yang kadang-kadang meletakkan demand bayaran. Nak jemput saya boleh 5,000, nak jemput saya boleh 2,000. Ketahuilah, itulah nilai ilmu dia. 5,000 besar nilai? Tak besar. 5,000. 10,000? Tak besar. Baik tu main boxing, tengok UFC, MMA, lepas lawan McGregor lawan dengan Justin Poirier, dia dapat bayaran 100 juta. Mana hebat dia dengan kita? Kalau nak ikut nilai bayaran, dia lah hebat. Kita dapat 10,000 lawan ceramah sampai sejam. Dia lawan 5 minit, hari tu dia kalah awal, round 2 dia kalah, round 3 dia kalah dah, kena sepak kaki tergeliat, play out kaki dia kan. Dia dapat 100 juta bayaran, walhal kalah. Mana hebat kalau nilai bayaran, dia lagi hebat. Dia tu kapiak, tak masuk Islam pun dapat bayaran macam tu. So jangan letak bayaran. Orang bagi, tak apa, tak ada masalah, boleh ambil. Imam Syafi'i kata boleh, Imam Malik kata boleh, Ibnu Sirin kata boleh, Imam Hasan Al-Basri kata boleh. Tetapi jangan kamu berbangga dengan nilai tersebut sehingga kan seolah-olah kamu memperdagangkan ilmu agama atau lagi ilmu Quran. Nah sedikit selingan sebab nak bagi faham. Sebab kita nak lahirkan generasi Al-Quran. Kadang-kadang anak-anak kita dia kata, oh dulu keluarga saya bila semua kami sekolah agama rakyat. Saya baca pondok modern lah, daris dulu. Sekarang dah canggih sekolah tu. Sekarang dulu zaman-zaman kami dulu duduk pun duduk dhaif, duduk bersila apa semua tu susah. Duduk kerusi kayu tu, tusi pun kadang-kadang nak kelai, tengah duduk terbalik terpelengok jatuh, kan dulu. Waktu 9 beradik kami daripada kakak saya sulung sampai adik saya daripada bongsu, 9 beradik duduk sekolah tu, orang banyak bertikai. Dia kata dia abang bertikai ayah saya. Dia kata anak hang ni sekolah agama rakyat menghafal Quran. Kan nanti kalau yang laki boleh jadi tok imam, yang perempuan takkan jadi tok Bilal. Oh hantu raya sungguh. Dia kata takkan perempuan jadi tok Bilal. Dia kata tak ada nanti nak masuk kerja dia tak boleh kerja, masuk universiti tak berterima. Dengan dia banyak dia kata macam tu kat ayah saya. Saya dengar dengan telinga demi Allah. Banyak orang duk bertikai. Tahun 90-an dululah ayah saya selalu kena, arwah mak saya pun selalu depa duk memperkecilkan macam tu. Dengan izin Allah berkat doa-doa orang yang tak orang yang macam tu, 9 beradik kami semua masuk universiti. Keluarga saya 3-4 orang Unisham, 3 orang.
Dua orang. Dua orang, adik ipar saya pun Uni Syam. So semua boleh masuk je universiti. Bukan sebab result cemerlang, mungkin sebab doa orang. Doa zalim orang tadi kan. Maka sebab tu kalau anak-anak kita pun bagi depa semangat. Abang kata depa tak ada masalah. Orang yang hafal Quran, orang yang lazimkan Quran, Allah jamin rezeki dia. Allah jamin rezeki dia. Ni nak main bulan Ramadan, cuba tengok anak-anak tahfiz kita orang berebut pakat nak bawa pi. Jadi untuk jadi imam tarawih dan sebagainya. Kakak-kakak kita, adik-adik yang perempuan yang menghafal Quran, rugi tak rugi. Duduk rumah, suami kita pergi semayang, kita semayang dengan anak-anak, kita ajak anak kita Quran. Ilmu tu jadi berfaedah kepada anak-anak kita. Mana ada nilai harta yang lebih bernilai daripada anak. Bayangkan anak kita tu dapat faham dan kenal Al-Quran, asbab daripada didikan kita. Nanti dia doa dapat pahala, dia baca Quran, kakak-kakak adik-adik akan dapat pahala tanpa mengurangkan sedikit pun pahala dia. Siapa kata orang perempuan mengaji tinggi-tinggi tak elok? Tak. Perbezaan di antara suri rumah yang berilmu dan tak berilmu tu jauh beza dia. Seperti masak apa tak jadi hari ni dengan masak apa jadi hari ni. Masak apa tak jadi hari ni apa? Masak tanpa ilmu tak jadi. Kalau masak dengan ilmu, jadi tak jadi. Maka sama mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak dengan ilmu itu berbeza dengan tanpa ilmu. Maka kamu ada pilihan, your choice. Maka sebab tu ambillah keberkatan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan faedah untuk slot kita pada pagi ni. Jadi saya mungkin tak sampai 12.30 sebab saya ada urusan lagi. Mungkin dalam sesi 15 minit yang terakhir ni, kalau ada soal jawab daripada adinda-adinda saya di rakan-rakan mahasiswa daripada Uni Syam, daripada Uni KL dan IPG, mungkin ada persoalan, pertanyaan yang mampu saya jawab, yang tak mampu jawab saya kata wallahu a'lam lah. Apa-apa persoalan apa boleh, tak ada masalah, silakan tafadhal masykurah. Mungkin ada persoalan-persoalan di rakan-rakan di Facebook ataupun yang mungkin malu nak bercakap, boleh tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, sila fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Ahmad. Saya pelajar Uni Syam. Aiwah. Kita sebagai Islam, sebagai pelajar agama, kena mencintai Allah dan Rasulullah. Ya. Jadi segolongan kita orang Islam sekarang ni, khususnya untuk golongan yang belajar agama, yang belajar di pondok, tahfiz, biasanya pakai kopiah kapal untuk tanda cinta pada Nabi, untuk tunjukkan kita punya cinta kan. Rasa yang pakai tu mungkin dia akan rasalah dia punya cinta dia. Tapi ada golongan yang suka menghentam, yang suka menyalahkan pakai kopiah kapal ke atas ni. Tapi kita tak ada pun rasa macam nak menyembah, macam nak memuja, sampai ada seorang mufti dia kata boleh jadi satu masa nanti akan ada replika unta. Unta tu macam untuk memperingatkan kepada Nabi, sebab Nabi patut tunggang unta. Jadi boleh Ustaz huraikan tak bab ni, insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih kepada sahabat saya, Allahumma salli Samad, di atas soalan sangat baik, Akhi Amar, atas persoalan tu. Yang pertama, yang ni adalah isu khilaf. Okey, yang pertama saya kongsikan apa yang guru saya beritahu. Syekh Fahmi Zamzam tahun 2014. Waktu saya duduk di Mesir, ketika tu Syekh Fahmi Zamzam datang. Yang ni saya tanya direct. Ni soalan yang saya tanya dan jawapan tu saya bagi jawapan dia lah. Saya tanya, dia kata, Syekh, nanti saya balik Malaysia, di antara benda yang banyak akan berlaku adalah bab-bab khilaf. Ni nak main Ramadan, orang bertikai bab rakaat. Orang cerita tentang doa khunut ketika witir 10 yang terakhir. Orang akan banyak benda tu. Saya tanya Syekh, nanti saya nak balik Malaysia, banyak orang akan bergaduh bab khilaf. Syekh kata apa? Tuan-tuan tulis dan ingat perkataan ni. Syekh kata apa? Apabila bertemu di antara soal khilaf, apabila bertemu dalam bab khilaf, apa-apa khilaf, bab capal, bab tabarruk, bab semua tu adalah bab khilaf ni, yang duk bergaduh tak habis, baca Yasin malam Jumaat, baca semua tu khilaf. Maka Syekh kata apa? Ketika bertemu dengan benda khilaf, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Saya ulang, apabila bertemu dengan soal khilaf, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya, mungkin kamu betul, mungkin saya betul. Mungkin kamu betul, saya salah. Mungkin saya betul, kamu salah. Atau dua-dua salah. Jadi apabila bertemu dengan soal khilaf, raikan pendapat kedua-dua pihak.
So sama dalam isu capal, apabila dikepiah buat capal macam baru-baru ni agak viral berkaitan kek capal. Maka ini dalam bab tabarruk, nak mengambil keberkatan daripada sur ataupun capal itu adalah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita nak menumpang apa-apa yang melibatkan keberkatan Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi ni, kalau kita tengok Abdullah bin Umar ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tabarruk di atas keberkatan Rasulullah ni sampai pada tempat yang Nabi jalan pun dia pergi. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar, dia sangat kasih dan cinta kepada Rasulullah. Dia ni muda, budak-budak muda. So dia sayang kepada Rasulullah. Ketika Nabi wafat, dia ajak sahabat musafir. Bila musafir, tiba-tiba dia berhenti. Dia minta semua orang berhenti sekejap, dan seorang sahabat-sahabat lain pelik. Kenapa pula ada ni Abdullah bin Umar berhenti? Berhenti, dia turun, dia naik balik. Dia turun, dia naik balik. Maka sahabat tanya, wahai Abdullah bin Umar, kamu buat apa ni? Hang suruh berhenti dah, hang turun, hang naik balik. Maka kata Abdullah bin Umar, sungguhnya dulu waktu aku pernah musafir dengan Rasulullah pernah turun, dia naik balik. Itu je. Jalan lagi, berhenti lagi. Dia pergi dekat satu pokok, dia sandang. Ditunjuk sekejap, dia dah naik balik. Sahabat tanya, wahai Abdullah bin Umar, hang buat apa lagi ni? Apa dia lagi ni? Kita nak musafir jauh lagi ni. Dia kata, tak, dulu aku pernah ikut Rasulullah, aku pernah tengok Rasulullah berhenti dan Nabi pergi sandak kat pokok tu sekejap, Nabi naik balik dalam atas unta dan Nabi berjalan. Mak tu kata para sahabat mereka bertabarruk sampai peringkat sebegitu. Jadi kita ni tak tahulah jalan Nabi kat mana sebagainya, maka kita ikut apa jua benda yang bersabit dengan Rasulullah, kita cuba nak ikut. Cuma kita pun faham bila mufti tu dia memang ini dia special case sikit kot. Dia ni semua benda ada je benda yang dia nak mempertikaikan. Cuma kita sebagai orang yang mengaji agama, kan, kita orang yang Allah berikan sedikit kefahaman dalam bab tu, tak perlulah kita buang masa nak habis fikir benda tu. Sebab ni benda khilaf. Tuan-tuan takkan menang dengan nak lawan dengan benda ni. Tuan-tuan takkan habis berbahas benda ni. Takkan habis. Takkan habis, tuan-tuan. Tak, saya try lah tanya. Tuan-tuan tanya, Tok Wan kita, tanya, lagi balik tanya, Tok Wan, dulu kan zaman Tok Wan bergaduh isu rakaat Ramadan. Try tanya. Tuan-tuan, sebelum kita lahir, sebelum mak pak kita beranak, dah bergaduh dah benda tu. Sebelum Tok Wan kita tu dah bergaduh dah. Isu rakaat, isu capal, isu semua ni dah bergaduh. Cuma sekarang pergaduhan tu nampak ganas sikit sebab ada media sosial. Jadi ada golongan yang taksub belah ni, ada golongan taksub belah ni, maka bergaduh. Maka bila bergaduh, itulah wujudnya kebencian. Sebab tu saya senang bab khilaf, saya takkan nak lebih-lebih, dan saya takkan nak over. Maka pada saya, pada orang yang cuma pada bila kita pakai kepiah yang ada capal ataupun cap yang ada capal sekalipun, tuan-tuan, setidak-tidaknya dia akan buat kita jadi juruh sikit, molek sikit. Tak pernah kita tengok orang pakai cap seluar pendek. Pernah tengok orang pakai cap seluar pendek, cap capal. Kalau cap naik, orang nampak banyak. Okey, pernah jumpa tak orang pakai cap capal seluar pendek? Tak. Kenapa? Sebab dengan dia pakai tu membuatkan dia rasa rasa macam tak kena pakai macam tu. So, nampak tak? Benda tu setidaknya menjadikan dia soleh lah sikit. Saya duk keluar subuh kadang-kadang kan. Ni cerita kisah benar ni, bukan bohong, tak melawak sikit abuk. Jadi kadang-kadang bila keluar awal-awal pagi, kereta tak ada. So duduk kat lampu isyarat. Kereta tak ada ni, kereta tak ada. Ustaz Zaidrul kata lampu isyarat tu kalau tak ada orang harus kita langgar, tak ada masalah. Fungsi lampu isyarat adalah untuk nak kawal lalu lintas. So ni tak ada kereta. So tak payah buang masa nak langgar lah. Tuan-tuan, nak langgar lampu isyarat tak ada orang ni. Saya cabut kepiah. Tak, kepiah sebelah, cabut. Padahal tak ada orang. Tak tahu dia jadi macam rasa dosa besar kalau pakai kepiah, lepas tu langgar lampu isyarat. Ni saya nak abang kata dengan sebab kepiah ni dia islahu nafsi, dia memperbaiki dari kita sikit. Bukan saya rasa mungkin dengan capal dan sebagainya pun setidak-tidaknya saya tak kata benda tu pakai terus jadi baik. Tak, ada je pakai kepiah buat benda jahat. Contoh tuan-tuan, adik-adik mahasiswa di Unisham, kamu pakai kepiah, kan pakai pula baju Raihan, duduk kat Unisham, takkan nak pakai seluar jeans koyak-koyak kan? Takkan nak pakai seluar pendek, takkan nak pakai seluar Hawaii tu, takkan nak pakai singlet. Maka biasanya budak-budak Unisham ni nampaklah keustazan tu sikit. Kan? Jadi bila kamu pakai kepiah apa semua ni, tulis pula fakulti Quran baju. Kan? Nama pula tulis ni. Akhi, ukhti, ustaz sekarang-sekarang. Nampak keustazan tu, nampak ke bi'ah solehan dia tu. Kan? Bi'ah solehah tu, bi'ah soleh tu wujud. Kamu nak mata liak tak? Nampak awet di depan mata, nak tengok tak?
Dia tengok ujung-ujung mata lah. Dia tak nampak lok-lak sangat. Dia tak, jarang dia tengok P. Syam duk piwit, ada. Tak buat panggil huduh macam tu. Nah, sebab apa? Dengan pakaian secara tidak langsung dia akan bawa kepada imej yang memperbaiki akhlak kita. Dan memperbaiki akhlak kita lah. Macam saya kalau kat luar, saya jenis pakai, kalau tuan-tuan jumpa saya kat luar tak kenal saya ikut Islam. Saya jenis merapu. Saya jenis merapu. Saya duduk dengan pakai baju biasa, pakai seluar biasa. Sebab saya suka duduk dengan anak-anak muda kan. Sebab saya tak nak bina gap dengan mereka. Tak apa, mereka rapat dengan kita. Macam ni ya. Kita kenal dengan cara macam ni pula. Macam saya kadang-kadang duduk, budak main game. Saya main game dengan budak-budak. Kan? Kemudian main PUBG. Saya main PUBG. Tak dapat chicken dinner, tak ada masalah. Saya beli chicken, makan waktu malam, dapatlah chicken dinner. Kan? Tapi untuk kita nak bina connection, nak bina comfort zone within kita dengan siapa madu'u kita. Cuma menjawab persoalan tadi, saya mengambil cuma dalam bab berlebih-lebih lah. Dalam bab tabarruk ni kadang-kadang jangan sampai berlebih-lebih sebab boleh menjadi fitnah. Contoh, Allahumma shalli ala Muhammad, saya ambil nasihat daripada Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah. Dia sebut baru ni dikeluarkan pada Jun 2020 dikeluarkan satu bayan linnas berkaitan isu capal ini. Dia kata menggunakannya tidak salah dan tidak menggunakan pun tidak salah, tetapi jangan berlebih-lebih dan jagalah daripada fitnah. Itu bagus nasihat dia. Maksudnya dia tak naklah suruh semua orang guna dan dia tak maulah juga untuk orang mengecam. Tapi dia kata yang sebaiknya dalam bab khilaf elakkan daripada fitnah berlaku. Saya ada cap capal orang bagi kan. Nak pakai saya ikut asatizah kita kata, Ustaz Yaakob dia pakai cap pula dah. Nak jaga juga, kesian kat asatizah ni tak ada asatizah kita yang bukan mereka syadid, tapi mereka datang daripada silsilah pengajian mereka macam tu. Tak ada masalah. So saya berlepas diri tak apalah. Saya tak pakai. Tapi pakai cap night pakai. Saya pergi Eropah pakai cap night. Cap night orang tak marah pula. Pakai cap capal dia kata salah. Tak apalah. Kita meraihkan orang, tak berdosa pun. Cuma pada saya, silakan nak pakai boleh, tak pakai boleh. Kalau nak layan kritikan orang, nak layan hentaman puak-puak Wahabi ni, pakai tak habis Syekh. Pakai tak mengaji entah. Pakai entah ini Syam sampai ketua nanti. So entah habiskan pengajian, jadi alim, insya-Allah bawa orang untuk dekat dengan Quran, bawa orang untuk rindukan Quran. Sebab tu saya kata tadi, kita dalam bab fiqh kita banyak berpecah. Kita ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kan? Kita pula ada pula pecahan-pecahan. Dalam tu pula ada pula yang beberapa pada pecahan mazhab-mazhab yang kecil. Pecahan pula kepada fahaman-fahaman yang ekstremis pula ada. Adanya Wahabi, adanya Syiah, adanya macam-macam ni. Semua berbeza, tapi satu benda kita sama. Tahu apa dia? Quran. Dan antum adalah duta Quran. Ni, adik-adik semua dalam ni duta Quran. Saya harap 10 tahun nanti anak-anak saya dapat belajar dengan adik-adik ni. Saya harap generasi saya nanti ni, anak saya semua lelaki. Kan, mak dia seorang yang perempuan, confirm perempuan, bukan sajat. Kan, anak saya semua lelaki. So saya berhajat anak-anak saya ni boleh mahir dalam Quran, asbab ilmu yang dipelajari oleh adik-adik sekarang di mana-mana tempat pun, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu alam. So ada apa-apa lagi? Saya raikan ada satu soalan yang ditanya di Allahumma Somad di Facebook. Menarik soalan ni daripada Liza Reza. Dia kata, Ustaz, macam mana nak pujuk anak untuk masukkan ke tahfiz? Baik. Yang pertamanya saya nak betulkan kefahaman kepada orang ramai. Quran tak wajib hafal. Saya ulang. Quran tak wajib hafal. Tetapi bila dah hafal, wajib kena jaga. Jadi kenapa kita nak paksa anak kita buat benda yang tak wajib pun kat tadi untuk menghafal? Kalau tanya saya, tak perlu paksa. Kalau anak nak, bagi dia masuk. Jangan paksa. Saya tengok banyak mak ayah yang membunuh karier anak-anak dengan paksa apa yang kita nak, apa yang kita rasa betul. Ya, Quran boleh bagi syafaat, dan Quran bagi syafaat tak wajib dengan cara orang kita menghafal. Tetapi Quran akan bagi syafaat ketika mana kita melazimi kehidupan kita dengan dia. Nak lazim ni tak wajib hafal pun, tapi siapa yang hafal, itu kelebihan pada dia. Sebab apa? Orang yang menghafal, dia tak perlu pegang naskah Quran, dia boleh baca. Kita yang tak menghafal, balik awal boh. Orang kata cuba buka surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk tak ada Quran ni. Melelong kita. Tak apalah, saya baca dalam hati dah. Sebab apa tak hati nak baca? Tapi kalau orang yang menghafalkan, dia boleh baca di mana-mana saja. Ada masa sakit kepala, ada trivago kan. Ni tak perlu trivago. Tuan-tuan dah ada Quran dalam hati.
Maka untuk Kak Liza, Reza tak perlu paksa dia untuk masuk kepada tahfiz, sebab tu syarat pemilihan untuk masuk tahfiz saya. Syarat pemilihan saya tak letakkan syarat kena baca Quran fasih, tak. Malah tak ada yuran, saya tak ambil yuran pada pelajar. Free, semua 100% di Darul Murtada, free pendidikan dia. Tetapi satu ya syarat dia, keinginan pada budak tu sendiri. Interview kita 10 hari tu kita nak tengok kesungguhan dia sahaja. Dia tak boleh baca, tak ada masalah. Tahun lepas kita ada 8 orang pelajar yang masuk ke Ma'had Integrasi Madat, mereka tak boleh baca Quran. Masuk start ngalip bata ni. Tapi dengan izin Allah, kurang setahun. Daripada 8 orang tu, 2 orang habis hafalan 30 juzuk. Walhal masuk baca huruf hijaiyah. Mula daripada awal ni, mula daripada ejaan mukhaddam ni. Tapi bulan 12 hari tu, dua-dua orang ni berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk. So tak perlu paksa. Cuma tu back tu tadi saya kata tadi, kalau kita nak lahirkan dia cinta kepada Quran, kenalkan dia pada Quran. Nak suruh dia seronok menghafal Quran, fahamkan dia apa kelebihan menghafal Quran. Boleh bagi syafaat kepada mak ayah, bagi 70 kebaikan kepada orang yang dia nak. Cerita, dia seronoknya kat mahsyar kelak boleh tarik tangan mak ayah masuk dalam syurga, boleh tarik tangan kawan-kawan yang dia sayang, orang-orang yang dia cinta, sahabat-sahabat yang dia kasih, kan, dapat naungan arasy Allah, kan. Dapat macam-macam cerita kat dia, insya-Allah. Kalau Allah izinkan, Allah akan buka pintu hati dia. Macam sahabat saya, Imam Muda Fakrul Razi, keluarga dia 11 beradik semua hafal Quran. Profession berbeza-beza. Imam Muda Fakhr Razi saja yang Quran, yang lain semua Allahumma salli ala sayyidina dia Terengganu kan, dibuka tahfiz, saya forum dengan dia hari itu. Allahumma salli ala sayyidina, ada yang engineer, ada yang doktor, ada yang lawyer, tapi hafal Quran. Lepas tu kalau pelajar-pelajar saya pun di Darul Murtada, saya senang. Saya tak paksa dia orang jadi ustaz. Dulu mindset kita kalau hafal Quran kena keluar jadi ustaz ustazah kan? Tak, dia boleh jadi apa-apa. Doktor yang hafal Quran. Dia kata, ustaz kenapa nak jadi doktor kena hafal Quran? Takkan tengah bedah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan buat gelong gitu. Dia bedah lah. Tapi Quran dalam hati dia kan lebih baik. Pelajar-pelajar USIM, dentist USIM, saya pernah jadi nakib usrah dia orang tahun 2010-2011. Dia orang kena hafal 8 juzuk Quran. Tuan-tuan, saya tengok depan mata. Mereka graduate tahun 2012-2013. Hari ni baru 9-10 tahun, semua dah jadi doktor pakar. Mereka hafal Quran, maka Quran itu jadi add value dalam kehidupan mereka. Jadi add value. Jadi value tambah dalam kehidupan. Jadi soalan dia, jawapan dia, jangan paksa anak. Doa pada Allah, pujuk dia, kenalkan dia kepada Quran. Matter of time, Allah yang memegang hati dia untuk memimpin dia, untuk dia terbuka untuk menghafal Quran. Jangan paksa. Sebab Quran tak wajib untuk hafal. Yang wajib adalah betul surah Fatihah, sebab itu rukun qauli. Yang lain tak wajib pun. Membaca Quran pun tak wajib dari segi hukum. Tetapi one you dah hafal, kena jaga. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin satu lagi soalan saya raikan sebelum ke 12. Ustaz, ada soalan daripada dekat link meeting. Dia kata, boleh Ustaz bagi satu kaedah untuk mudah itu satu dekat dalam Meet pun ada satu lagi Ustaz. Okey, insyaAllah. Silakan. Orang asing ni, orang yang tak banyak. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, boleh buka dalam surah Al-Imran ayat 104. Allah kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini janji Allah. Ini janji Allah, bukan janji saya ikut Isra. Saya nak bagi nasihat, saya tak ada nasihat. Sebab saya pun meloreh lagi ni. Saya pun masih banyak kurang, masih banyak nak memperbaiki diri. Cuma kita ambil nasihat Allah Subhanahu wa taala. Pesanan Allah dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'un ilal khair. Dimulakan ayat itu dengan wal takun. Apa makna wal takun ni? Quraba ni lah.
segelintir, sikit je daripada kalangan umat aku ni, dalam kalangan hamba aku ni, yang mereka akan bawa kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, tunjuk pada kebaikan, tunjuk bi'ah salihah, tunjuk pakaian yang baik, tunjuk pada akhlak yang baik, tunjuk pada perkataan yang baik. Tak ramai. Mudah-mudahan kita jadi segelintir. Maka ketika Nurul Jannah, kamu menjadi sebahagian yang mula memikirkan dah dapat pahala dah. Maksudnya duk fikir macam mana nak jadi orang yang asing ni, quraba ni. Kan? Duk dengar lagu dulu, quraba kan, duk dengar nasyid zaman sekolah dulu kan. Macam mana nak jadi orang yang asing, yang quraba ini? Orang yang rare, yang pelik, yang eksklusif ini. Maka kamu dah fikir tu dapat pahala. Apatah lagi saat kamu berusaha mujahadah buat. Bukan senang nak pakai tudung labuh. Kan? Duk dekat Uni KL kot. Uni KL kot. Ni KL ni bukan, kalau Uni Syam tak apalah, memang ustazah kalau pakai free hair tu orang tengok macam ni hantu raya mana pula terlepas kan. Tapi duk di Uni KL nak pakai bidang 60. Tuan-tuan. Orang tengok atas bawah dia berkata ustazah sesat mana masuk ni. Kan? Bukan senang nak pakai tudung shawl kan, shawl yang labuh sikit, dia berkata ya Allah ni kain terai mana dia balut ni kan. Memang payah tapi tak apa. Nak pegang dengan hadis ni, Nurul Jannah pegang hadis ni. Nabi kata apa? Adik Nurul Jannah buka dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Nabi bagi semangat kita ni. Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Nabi kata apa? Al-ibadatu fil harji. Barang siapa yang boleh beribadah, buat benda baik fil harji, saat penuh dengan kecaman, dugaan, peperangan, pembunuhan, ujian, fitnah. Dia boleh juga buat gagah. Orang Uni KL banyak free hair, dia pakai tudung labu. Orang Uni KL tak ramai yang lazim dengan Quran, dia lazim dengan Quran. Orang Uni KL mungkin ramai, mungkin kadang-kadang mulutnya cakap kasar, cakapan yang tidak dijaga, tapi dia jaga bahasa. Maka Nabi kata apa? Kahijratin ilayya, seperti mana kamu ini berhijrah kepada aku. Pahala macam golongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah masuk ke Madinah mengikut syiar Islam. So bukan benda yang senang lah. No worries. Nurul Jannah, saya dulu di UPNM, saya ada only pelajar tahfiz yang masuk ke UPNM. Saya tak tahu lah, mungkin sistem UPU rosak kot tahun 2008 tu. Tiba-tiba nama saya terpilih masuk dalam UPNM, walhal saya bukan straight A SPM pun. Dengan izin Allah saya masuk daripada 30,000 pelajar yang datang interview di kamp terendah 2 minggu kami kena interview. Interview kami adalah fizikal sebab Universiti Pertahanan Nasional Malaysia adalah untuk jadi askar. So waktu 30,000 yang datang, yang terpilih cuma 300 orang. So bayangkan skala cuma 1%, tiba-tiba saya dapat. Tak kepelek. Saya pun pelik. Bukan kata depa pelik, saya pun pelik. Kenapa saya dapat? Jadi tak apalah, masuk dari PNM 300 orang. Batch kami 300 orang yang masuk. So memang khurabak betul lah. Lepas tu saya sampai menangis beritahu ke ayah saya, kata tak mau, saya tak boleh duduk kat sini sebab ini bukan kehidupan saya, sebab kena mengaji bahasa Inggeris. Lepas tu waktu tu tunang saya duduk dekat Mesir kan, tunang saya sekarang bini saya lah. Jadi saya tak boleh belau kan, tengok jauh pada gewer ni, tak boleh, cannot brain tu kan. Saya minta nak berhenti kan. Lepas tu ayah saya pesan, satu benda ayah saya sampai hari ni saya ingat, dia kata kenapa Allah pilih kamu duduk di situ dalam banyak-banyak orang, 30,000 orang, 300 yang terpilih, kamu duduk di situ. Saya macam Allah mau sentap kena zas kasa tu. Ini baru okey. Maka saya hidupkan masjid dia, saya hidupkan pengajian dia. Sampai hari ni alhamdulillah Masjid Al-Fatih dalam Masjid Al-Jazari atau Masjid Al-Fatih sekarang dalam UPNM tu setiap hari ada pengajian. Sebab apa? Waktu saya naik sebagai MPP, saya naik MPP di UPNM, benda pertama saya betulkan adalah saya mewujudkan sistem pengajian yang berjadual dan bersistem di masjid UPNM. So setiap malam saya aturkan dan saya buat kertas kerja tu bersifat sampai selama mana UPNM ada, bukan ketika saya naik MPP saja. Maksudnya dalam kertas kerja tu dah letak dah. Maksudnya selama mana UPNM ada masjid itu perlu dihidupkan dengan majlis ilmu. Hari Isnin bacaan hadis, hari Selasa bacaan tafsir, hari Rabu sirah, hari Khamis pengajian Quran, tajwid dan juga taranum. Hari Sabtu setiap hari selama 7 hari selama sepanjang bulan. So itu sebenarnya saya seronok, walaupun saya dah 10 tahun saya graduate daripada UPNM, tapi pengajian masih berjalan dengan asbab usaha kita. So sama dengan Nurul Jannah, take as challenge, jadikan jadi Uni KL ini tidak mustahil untuk mewujudkan bi'ah salih dan salihah dengan asbab perjuangan kamu yang sedikit sekarang. Mudah-mudahan insya-Allah
dapat pahala yang besar, dapat ganjaran yang berpanjangan insya-Allah taala alam. Jadi tadi Amal ada satu soalan apa tu, boleh tanya untuk saya nak wrap up dah. Sebab tak maaf saya nak kena pergi ke office sebab ada beberapa urusan. Sebab hari ni daripada pagi ni pukul 8 tadi straight sampai sekarang. So sesi otak saya pun tak bersambung sangat dah. Saya tak makan apa lagi, tengok apa pukul 8 dah ni. Tadi soalannya daripada peserta tu dia tanya, apakah kaedah yang boleh Ustaz kongsikan untuk menghafal Al-Quran? InsyaAllah tu. Saya sendiri pun bukan ingatan kuat. Saya beritahu tuan-tuan, saya 7 tahun duduk tahfiz tentang melelong. Tak ingat. Tuan-tuan tebuk saya sekarang sadaqallahul azim. Cuma boleh bagi buku Ustaz, buku yang mudahnya menghafal Quran. Cuma saya dengan tim Allahumma salli ala Muhammad, saya akan share. Saya akan hadiah kepada semua adik-adik dalam ni buku yang kami tulis, bagaimana teknik yang kami gunakan di Darul Murtada. Yang baru siap buku tu dalam bulan lepas lah. Maksudnya sehari boleh hafal sejuzuk Quran. Itu teknik tu. Tapi tak perlulah nak hafal sehari sejuzuk, lagi jadi wali pula. So tak apa, sehari satu muka surat pun okey. So benda asas dia adalah teknik dia adalah cari teknik yang sesuai dengan kamu. Semua teknik dan macam-macam teknik. Kita ada macam mana Deobandi, kita ada teknik ni macam-macam lah. Kalau dihimpunkan teknik silibus, saya tahun 2018-19 saya travel lebih daripada dalam 10 negara saya pergi. Untuk nak tengok teknik hafalan Quran ya, saya pergi Turki, saya pergi Jerman, saya pergi Indonesia, saya pergi Singapura, saya pergi ke Thailand di belah-belah Fatani untuk nak tengok teknik Qurannya. Maksudnya silibus Quran macam mana? Saya pernah anjurkan 2018 saya buat Ijtima' Huffaz Malaysia. Panggil ni guru-guru Quran semua yang hafal Quran duduk dalam satu tempat untuk kita bincang apa teknik yang berkesan dan baik untuk kegunaan kita bersama. Sehinggalah saya pergi ke Indonesia, saya tengok okey teknik ni agak baik, maka teknik tu dia more on kita tengok dan hafal image. Maksudnya gini, kita buka satu Quran, kita tak payah baca lagi, tengok dulu. Contohnya kita baca juzuk amma surah An-Naba, amma yatasaalun, jangan baca lagi. Kebanyakan kita akan paksa otak untuk menghafal. Maksudnya kita akan amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Maka kita akan buat kita punya otak pressure. Bila pressure, kita dalam kehidupan kita belajar dengan keadaan paksa, happy ke tak? Orang paksa kita belajar, lecturer garang nak mampus macam makan tebuan. Kita sonok tak? We are not enjoying to take the knowledge. Kita tak enjoy. Lecturer bapak garang gila, macam rimau masuk, wah, bukan bagi salam, masuk tu kira mengaum dah. Kan? Oh, kita takut. Ya, kita nampak macam seolah kita dengar, tapi hakikatnya otak kita tak bersedia menerima. Sebab tu kita hari ni kita sangat ingat guru-guru kita yang dulu adalah guru-guru yang meraihkan kita. Percaya? Yang kita ingat sekarang guru-guru yang dulu banyak ambil berat pasal kita, walaupun dia marah, dia pukul kita, tapi dia pukul tu kita tahu tu salah kita. Ni antara buku dia. Dalam buku ni adalah berapa kita teknik hafalan yang kita buat untuk pelajar kita lah. So we are macam mana nanti saya akan hadiah kepada adik-adik. Cuma dalam ni kita ajar sampai peringkat cara pernafasan. Ramai orang yang terlupa, sebelum mula menghafal kita kena warm up otak. Maksud warm up otak ni, kamu nak menghafal surah Ar-Rahman, jangan terus buka Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, Ar-Rahman 'allamal Quran. Jangan terus macam tu. Raikan otak, warm up otak dulu. Contohnya menghafal surah-surah yang kamu dah senang. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Hafal surah-surah yang biasa dulu agar otak kamu akan mula warm up dulu. Bagi dia ruang untuk dia berpeluh sekejap. Kita nak main bola, jangan terus masuk lari buat style. Relax, warm up dulu. Regang-regangkan sama. Regang-regangkan dulu bahagian dari segi otak kita agar mudah untuk dia menghafal. Barulah yang kedua, kawal pernafasan. Cuba buka pada page pernafasan. Kena kawal pernafasan. Tu atas tadi. Ni pernafasan. Tarik nafas, subhanallah, ambil. Biasanya kita dalam stretching kita kan ni in. Lepas tu apa? Kira 1, 2, 3. Saya kira buat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu lepas pelan-pelan. Buat beberapa kali agar oksigen cukup kepada otak. Sebab hari ni otak yang nak bekerja banyak bila menghafal.
Orang jangan duk sembang, ustaz kita Quran ni hafal dengan hati. Jangan duk buat wali sangat. Ini kita ni rakyat marhain ni. Maka kita nak paksa otak ni, maka raikan dia dulu. Ambil nafas, kawal pernafasan, bagi tenang, bagi kita punya adrenalin badan kita duduk dalam keadaan yang stabil. Bagi stabil. So kawal pernafasan dulu, ambil nafas. Sama bila tengah-tengah hafal tu nampak lost focus, kawal pernafasan balik, bangun sekejap, stretching, pergi jalan pusing dan sebagainya, relax dulu. Yang paling penting, kenal pasti kaedah menghafal bagi individu. Semua orang tak sama. Dalam psikologi, ni teknik itulah, teknik yang metod Yadain ini adalah metod yang menggunakan tangan, menghafal guna tangan. Ini di Indonesia lah, nantilah bila-bila. Cuma pada saya dalam segi teknik psikologi, kita kena kenal pasti dulu. Kita ni orang dominan apa? Saya orang kinestetik. Apa makna kinestetik? Saya kena jadi orang operasi, orang jadi bergerak. Kalau orang saya ni, kalau mengapai, saya kena, kalau pen di tangan saya akan ming pen. Kalau ada telefon, saya suka nak ming telefon. Kalau ada orang kinestetik, dia perlukan pergerakan. Dia ada panggil VAKD. Tuan-tuan tulis nanti VAKD test. Visual, Audio, Kinestetik, Digital. Orang audio, dia menghafal dengan banyak mendengar. Tuan-tuan ada tak kawan-kawan yang dengar lagu cepat menghafal? Maksudnya dia dengar lagu 2-3 kali dah boleh hafal. Dia bukan genius tuan-tuan, tetapi dia orang audio. Ada orang yang dengar lagu sampai kiamat tak hafal-hafal. Bukan sebab dia bodoh tuan-tuan, sebab dia bukan orang audio. Saya orang bukan audio. Saya dengar lagu tuan-tuan, saya tak boleh hafal. Dalam hidup saya cuma boleh hafal satu lagu. Yang pertama, lagu Happy Birthday to You. Happy Birthday to You, Happy Birthday to You. Sebab tu yang ada lirik dia. Pertubuh nama, maka saya tak lupa. Yang kedua, saya hafal lagu Negaraku sahaja. Negaraku tanah. Yang tiga, satu lagi saya ingat lagu. Saya tak ingat dah sekarang. Lagu Negeri Kedah. Allah, macam mana? Lagu Kedah macam mana? Sultan Mahkota berpanjangan usia di atas tahta. Tu ya, tu sampai tak ingat. Saya tak ingat, saya keluar. So dua ni saya ingat. Asmaul Husna pun saya lupa. Walaupun saya ulang dah lupa. Saya kena tengok lirik untuk saya nak ingat semua. Baik, sebab saya bukan orang audio. So saya tak marah diri saya lah, sebab saya tahu saya lemah kat situ. Tak perlu nak bandingkan dengan orang lain. Tapi adik saya yang bongsu, dia orang audio. Paku dia boleh nyanyi. Nyanyi lagu. Saya kalau karaoke, ke laut tuan-tuan. Kalau karaoke, memang meninggal. Dah masuk, saya tak masuk lagi. Dah keluar, saya tak habis lagi. Tu jadi masalah, sebab saya memang fail lah audio. So, budak-budak audio di Darul Murtada, kita bekalkan dia dengan cara penghafalan audio. Dia ada earbud dia akan hafal mengikut kaedah dia. Yang penting, hafal Quran. Tak apa, dengan kaedah apa boleh. Orang kinestetik, dia kena bergerak. Sebab tu kalau halaqah di Darul Murtada, budak-budak kinestetik, kita benarkan dia menghafal, nak berjalan, nak melompat, nak berguling. Kadang-kadang dia nak duduk kat luar, dia nak duduk dekat ni. Boleh, tidak masalah. Nak kenal orang kinestetik senang. Kalau duduk dalam kelas, kerak, keluar kencing. Kaki kencing. Bukan kencing orang, tapi dia keluar, suka. Contoh ada tak kawan-kawan time sekolah dulu, sat-sat nak keluar. Orang kinestetik sesuai jadi wakil rakyat. Sebab dia suka keluar. Tapi jangan marah, itu cara dia belajar. Anak saya yang kedua kinestetik. Anak yang sulung saya, Muhammad Fatih, orang audio dan visual. So Muhammad Fatih anak saya, kalau tuan tengok saya pernah buat rakaman bulan Ramadan tahun lepas. Anak saya Muhammad Fatih tu umur dia 5 tahun, dia dah menghafal dalam berpuluh surah Quran. Tebuk kat mana pun dia ingat. Walaupun dia tak boleh membaca. Macam mana boleh buat? Adalah dengan audio. Dia dengar kartun ke apa, bagi dia menghafal dengan audio. Dia tengok Upin Ipin, buka ada juzuk amma. Dia nak tengok tow truck, nak tengok Dora and Explorer, bagi dia dengar Quran. Maka dia menghafal dengan. Tapi anak nombor 2 tak. Walaupun anak nombor 2 tu mesin photostat sama, mak pak dia sama, saya dengan isteri saya juga, tetapi tetap tak sama dari segi dominan cara mereka belajar. Saya yakin ramai adik-adik sini pun tak tahu masih mana cara belajar. So pergi, banyak test-test yang kamu boleh buat. Nanti test lah, macam nak tulis buat how to test a VAKD test. Ada banyak yang online dibuat. Kamu boleh kenal personality kamu. Bahasa mudah gini, jangan paksa kuda cara berenang, dia akan lemah. Jangan paksa monyet cara berlari, dia akan penat. Jangan paksa ikan cara memanjat, dia akan mati. Tetapi ajarkan kuda cara berlari, sebab fitrah kejadian dengan berlari, dia akan sangat cepat berlari. Ajarkan, tunjukkan monyet cara memanjat, sebab dia memang pandai memanjat. Dan ajarkan, tunjukkan ikan cara berenang, sebab fitrah kejadian dia dengan berenang, dia akan mudah untuk berenang. Sebab adil bukanlah keadilan itu sama pada semua. Adil adalah pada tempatnya.
So sama pada adik-adik semua, carilah dominan, jangan banding dengan orang lain. Kita kata, ustaz, kawan saya tak study ustaz, tapi dia dapat dekan, lepas tu hang pun tak study. Elok. Ada orang macam tu, tak study tuan, malam exam main game. Bengong orang macam ni, geram kita tengok. Tapi nak buat macam ni, itu gifted pada dia. No worries, rezeki Allah atur berbeza-beza. Saya time belajar tuan-tuan dah lah tak pandai, lepas tu penyegas tadi, jadi memang jam tuan. Tapi alhamdulillah mungkin saya selalu nasib. Selalu nasib. Walaupun tak study sebab saya sibuk kan, sibuk dengan berniaga dengan semua. Saya ada 7-8 syarikat nak urus. Zaman belajar saya ada 6-7 syarikat dah. Saya ada kedai jeruk madu Pak Ali, saya kedai mainan dalam kedai. Saya ada perniagaan bisnes nasi lemak. Dan waktu tu saya dah hampir jutawan waktu belajar di PNM. Dah duit dia dah banyak waktu tu. So saya memang tak ada belajar. So saya tak kisah pun kalau aku extend pun tak apa, aku dah ada duit. Macam tu bengong tak saya pun. Tapi dengan izin Allah, result okey. Jangan duk ikut. Bukan saya pun tak pandai, saya tak pandai. Saya bukan budak pandai, saya buat siap. Jadi jangan ikut orang, ikut diri sendiri. Raikan diri, hormati diri kamu, hormati psikologi pada tubuh badan dan utilize kat situ. InsyaAllah. Kalau kita tengok orang ada mengapai bergerak kan, macam naik tu, macam naik kuda kepang berak tu tak apa. Dia buat dengan cara tu. Tuan-tuan tak boleh ikut dia. Tuan-tuan cari cara sendiri. Jadi mudah-mudahan menjawab dan memberikan manfaat. Tuan-tuan tulis je how to make test VAKD. Saya pernah buat secara online itu. Kalau di Darul Muqtadah tuan-tuan datang, saya boleh bagi test tu. Tapi kalau online ni saya tak ingat. Kalau kami memang kami ada test khas VAKD. VAKD. Ada. Tu aplikasi NLP dalam memahami VAKD. Ada, tuan-tuan tengoklah dekat Google tu ada banyak how to know your VAKD. Bila kamu tahu visual, audio, kinesthetic, digital itu mana yang kamu tahu, biasanya lebih mudah untuk kamu menghafal, insya-Allah. Di Malaysia nak kenal orang yang cepat menghafal ada orang digital. Budak-budak digital biasanya cepat menghafal. Digital ni apa? Dia boleh hafal, dia baca satu sentence dan dia boleh tulis balik dalam kertas periksa sama sebiji. Itu adalah orang visual dan digital. Biasanya di Malaysia orang digital adalah doktor. Doktor dia boleh hafal sebiji tanpa mengubah sikit-sikit pun, apa pun dalam sentence yang dia hafal. Ni biasanya saya bukan orang macam tu. Kalau saya hafal, confirm akan berubah dengan apa yang saya hafal. So raikanlah, insya-Allah mudah-mudahan bagi manfaat. Buku e-book tu saya letak di link tu, adik-adik boleh ambil. Hadiah untuk pertemuan kita pada hari ni, insya-Allah. Kalau bermanfaat, ambil sebagai manfaat. Saya yakin kamu dah advance dah. Buku ni untuk budak-budak, tapi ambillah yang mana kau boleh ambil sebagai kebaikan. Yang tak ada kebaikan pun doa untuk bagi kebaikan kepada orang, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu yang baik daripada Allah, kelemahan diri saya sendiri saya serah balik kepada Adik Amar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bersama dengan rakan-rakan mahasiswa di Unisyams dan UniKL dan juga daripada IPG memberikan kebaikan. Mudah-mudahan talian kita bertautan sampai bila-bila, sampai kiamat. Saya bukan guru kalian, tapi saya sahabat, insya-Allah, untuk kita saling menumpang ilmu atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuma nak minta boleh tak? Yang semua boleh buka kamera dulu, kita ambil gambar. Kita post, mudah-mudahan orang dapat manfaat. Kat Facebook kita selalu duk share benda-benda buat mulut itik dan sebagainya. So hari ni kita share tentang ilmu sikit, bagi kebaikan kepada orang. Nabi kata sampaikanlah padaku daripada satu ayat. So jom kita buat sama-sama. Why not kita gunakan media sosial kita sebagai alat yang mendekatkan orang dengan Allah, yang mendekatkan diri kita juga dengan Allah. Boleh tak? Yang boleh buka kamera, saya minta izin. Kalau kakak-kakak kita mungkin tengah memasak sebagainya tu, raf'ul khalab lah, dimaaf syarak. Yang buka, tolong buka. Saya doa siapa yang bagi kerjasama, moga Allah permudahkan zuriat dia lahir daripada kalangan yang mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Saya serah kepada Mak. Okey, kita ambil gambar dulu, insya-Allah. Okey, ni gambar pasport. Tadi gambar pasport. Tu gambar sapas tu ni buat gambar ganas sikit, bagi menafsu sikit ni, nak menafsu dengan Quran ni. Buat gambar ni. Tadi muka pasport sangat tuan. Siapa? Jangan gelok. Talai ke? Okey, beres. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Tahniah, terima kasih sebab supporting semua. Jadi saya serah balik kepada moderator kita. Teruslah buat program ni. Terus make sure terus buat setiap bulan ke setiap minggu, kamu usahakanlah sesibuk mana pun. Dengan mana guru-guru yang lain yang lebih hebat lah. Saya ni sebagai pembuka je kot, sebagai orang yang cak ayam, cari yang level-level lebih baik, insyaAllah. Mudah-mudahan lepas ni.
Baik. Alif syukuran diucapkan kepada Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Yaakob Mitra di atas wacana dan input-input yang diberikan. Semoga kita dapat aplikasikannya di dalam kehidupan kita seharian. Dan insyaAllah majlis akan disambung semula pada pukul 4 petang ini bagi semua peserta. Untuk makluman,